Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah. 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 Sehat eh? Ustaz sihat. Ya. Ustaz Kurang sihat. sikit. Ustaz. Hari ini kurang sikit ya. Jadi kita panggil ya, malam ni Bulughul Maram ya. Dan mungkin minta Haji kita panggil Haji Mak Syah cerita sikit ya tentang keadaan semasa, baru kita mulalah lepas ni Ustaz buka dulu ya. Apa ni majlis. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ma taufiqi illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi Ustaz serah pada Haji Mak Syah dulu ya untuk bagi tahu perkembangan semasa. Sila Haji Mak Syah. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya nak sampaikan ada satu perkara yang ditimbulkan direct kepada saya oleh dua ahli jemaah yang berkenaan dengan dia cerita pasal adab majlis ilmu antara murid dengan guru. Jadi ada beberapa adab yang kita perlu perhatikan. Yang pertama ialah dua orang yang telah call saya ni menyatakan yang macam masa ahli-ahli jemaah tengah khusyuk dengar ustaz bercakap, ada yang macam interrupt terus interrupt ustaz sampai yang lain-lain ni yang tengah khusyuk dengar macam putus steam lah. Macam terperanjat alih, ada pula orang masuk. Jadi saya mohon kalau boleh stop, kalau janganlah elakkan interrupt ustaz semasa ustaz bercakap. Harap tunggu sehingga ustaz tanya, okey, ada siapa-apa nak tanya, silakan. Barulah tanya ya. Itu satu perkara yang saya harap kita semua boleh ikutlah. Okey, itu saja. Yang kedua, mungkin ustaz boleh, kalau ustaz nak tambah pun tak apa. Tapi yang kedua, saya nak beritahu yang seorang ahli jemaah kita iaitu Kak Mai, kita panggil Kak Mai, sedang menghadapi breast cancer stage 4. Jadi saya mohon ustaz memimpin doa kita ramai untuk Kak Mai ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Haji Mak Syah sebagai monitor kelas yang telah memberikan dua perkara ya, yang insya-Allah sama-sama kita ikut dan patuh dengan cara yang terbaiklah ya. Jadi sebelum kita memanjatkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala ya, kita malam ni insya-Allah kita tengok bab yang berkaitan dengan zikir dan doa tuan-tuan ya. Malam ni Ustaz buat khas lah ya, zikir dan doa, kita pilih-pilih saja yang doa yang bagus ya, yang kita boleh amalkan ya, insya-Allah, terutamanya dalam keadaan kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sedikit ujian lah ya, sakit ke ataupun demam ataupun apa sajalah ya. Jadi kalau tuan-tuan boleh buka muka surat 898 ya, kita ada bab khusus dalam kitab Bulughul Maram ya, di bawah tajuk zikir dan doa ya. Kita pernah juga sebut satu dua perkara ya. Tapi malam ni insya-Allah kita akan sebut secara lebih mendalam ya. Cuma ustaz tak ikut susunan dia lah ya. Ustaz akan lompat-lompat saja ya. Tapi kita tengok antara doa-doa yang baik lah ya, yang diajar oleh Nabi, yang boleh kita beramal dengannya. Yang pertama tuan-tuan, kita tengok muka surat 910 ya, 910 ya. Hadis yang ke 1588. Ni buku baru ya. Kalau buku lama nanti Haji Mak Syah boleh bantulah. Ya, hadis 1588 buku baru muka surat 910. Ya. Jumpa ya, tuan-tuan. Okey.
Buku lama page berapa Haji Mat Syah? Saya kena check dulu Ustaz. Ya. Jadi kalau tuan-tuan yang sudah tengok buku baru, yang ada buku baru, ya, muka surat 910, hadis 1588, kita sambil-sambil kita tunggu Haji Mat Syah punya respon, ya. Tuan-tuan boleh tengok hadis daripada Buraidah, ya. Ini antara doa yang boleh kita baca dan dia berada di permulaan. Maknanya sebelum kita baca doa-doa yang lain, ya, kita mulakan dengan Allahumma ni, ya. Jadi kalau Ustaz boleh bagi gambaran, tuan-tuan boleh tengok, ya, teks hadis tu an Buraidah, ya, hadis daripada Buraidah, ya, nama penuh dia Buraidah, ya, bin Husayb, ya, Buraidah bin Husayb daripada Bani Aslam, ya. Jadi Al-Aslami. Jadi dia bukan Quraisy. Ya, tak ada Quraisy nama Bani Aslam ni, tak ada tuan-tuan. Ya, Quraisy ni Bani Hashim, Bani Makhzum, Bani Umayyah, ya. Ni Bani Aslam ni dia Badui. Ya. Dan beliau pernah ditugaskan bersama dengan 80, ya, kabilah dia, ya, orang kampung dia untuk pergi membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi dan Abu Bakar dalam proses nak berhijrah, ya, daripada Mekah ke Madinah. Jadi Buraidah ni telah diamanahkan, telah dilantik sebagai ketua, ya, pasukan yang ditugaskan untuk membunuh Nabi. Tetapi yang berlaku bukan Nabi nak dibunuhnya, ya, dia masuk Islam akhirnya. Jadi cerita pernah Ustaz sebut, ya, dalam peristiwa hijrah Buraidah Al-Aslami, kita terus fokus saja, ya. Cerita tu kita dah sebut, ya. Nanti kalau tuan-tuan mungkin tak ingat, tuan-tuan boleh tanya baliklah, ya. Jadi daripada Buraidah, ya, Buraidah bin Husayb, ya, Al-Aslami, qala, ya, dia berkata. Jadi dia cerita. Apa yang dia cerita? Yang dia cerita ialah dia kata sami'an Nabi. Nabi pernah mendengar, ya, Nabi SAW, ya, Nabi pernah mendengar rajulan, seorang lelaki, ya, yaqulu, sedang berdoa. Ini dalam Masjid Nabawi lah. Ya, situasinya dikatakan dalam Masjid Nabawi. Pada suatu hari Nabi masuk masjid, ya, ada seorang lelaki yang sedang berdoa. Tidak disebut siapakah nama lelaki tersebut. Ya, untuk, ya, mungkin untuk menjaga nama baik dia lah, ya. Maksudnya bukan dia buat benda tak elok, tak, ya, tapi bimbang takut jadi riak pula, ya. Jadi sesuatu yang boleh berbangga-bangga. Sebab itu kadang-kadang, ya, para ulama, ya, dalam bidang hadis ni, ya, even para sahabat, mereka tak sebut secara spesifik nama orang tu. Yang penting, ya, kebaikan apa yang dia buat, apa yang boleh kita ambil contoh. Jadi ketika Nabi masuk dalam Masjid Nabawi, ya, Nabi telah mendengar, apa yang Nabi dengar? Seorang lelaki, rajulan, seorang lelaki, yaqulu, yang sedang, ya, yaqulu tu dalam bentuk present tense, ya. Jadi oleh kerana present tense, maknanya dia sedang berdoa, bukan dah habis, dia sedang berdoa, ya. Apa doa dia? In bracket tu, Allahumma, ya, ya Allah, Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku mohon kepadamu, ya. Yang pertama, aku mohon kepadamu. Jadi bila nak baca ni tuan-tuan, ini, ya, antara tempat yang bagus kita baca ialah di awal doa. Selepas kita, ya, selawat atas Nabi, selepas kita puji Allah, ya, alhamdulillah rabbil alamin, ya, kemudian kita selawat atas Nabi, kita mula dengan doa ni sebab dia berada di awal, ya. Selepas tu baru kita minta benda-benda yang lain, ya. Jadi Allahumma inni as'aluka, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka. Ustaz terjemahkan satu-satu. Tuan-tuan jangan tengok terjemahan, ya. Tuan-tuan terus tengok teks Arab dia. Tuan-tuan boleh letak tanda. Yang teks yang terjemahan tu tuan-tuan boleh tengok kat rumah aje. Ya, tuan-tuan boleh tengok masa lain. Kecuali Ustaz arahkan tuan-tuan tengok, tuan-tuan tengok. Jadi Allahumma, wahai Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku mohon kepadamu, ya, bi'anni, bahawasanya aku ashadu annaka, ashadu, aku bersyahadah, aku bersaksi, annaka, bahawasanya engkau, antallah, ya, aku bersaksi bahawasanya engkaulah Allah, ya. Jadi maknanya ini pernyataan, bukan minta ni, ya. Ini pernyataan. Maknanya kita saksikan bahawasanya Allah itu adalah Allah, ya, Tuhan itu adalah Allah. La ilaha illa anta, yang tidak ada, ya, Tuhan yang berhak disembah illa anta, melainkan engkau, wahai Allah, ya. Jadi ini pernyataan, tak ada minta. Sebab tu kita kata ni adalah di intro, ya, di peringkat awal doa. Jadi, ya, doa ni ataupun intro ni jarang kita baca ataupun belum pernah kita dengar,
Jadi kita kena mulalah, ya. Lebih-lebih lagi dia berada dalam kitab Bulughul Maram yang setiap kita sudah memilikinya. Jadi tiada ilah, tiada yang berhak disembah illallah, illa anta, melainkan engkau wahai Allah. Al-Ahadus Samad. Al-Ahadus Samad ni macam dalam suratul Ikhlas. Ya, Al-Ahadus Samad. Al-Ahad maknanya yang esa, yang As-Samad, yang bergantung segala sesuatu kepada Allah. Maknanya kita kalau nak minta kepada Allah kerana Allah ni tempat bergantung. Ya. Jadi buku lama, ya. Buku munajat, ya. Buku munajat ni buku mana Ustaz tak pasti. Syirin kena detailkan, ya. Buku munajat tu buku siapa? Buku Dr. Abdullah Yassin ke? Dr. Abdullah Yassin, Ustaz. Okey, yang warna hijau tu, ya. Ya. Okey, ya, siapa yang ada buku munajat tu lah, ya. Jadi cuma Ustaz tak pasti, ya, dalam buku munajat tu kadang-kadang dia ada tambah-tambah sikit sebab riwayat ni ada banyak, tuan-tuan. Kadang-kadang ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ya, ada ulama-ulama lain yang meriwayatkan. Kadang-kadang wording dia tu ada beza sikit. Jadi tak ada masalah, tuan-tuan. Yang mana-mana satu saja boleh. Ya, jadi oleh kerana wording ni kita ambil daripada kitab Bulughul Maram kita utamakan yang Bulughul Maram lah, ya. Maknanya ini yang telah dipilih oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ibnu Hajar maknanya yang mensyarahkan kitab ni. Tokoh hebat lah, ya. Ibnu Hajar Asqalani ni tak ada orang lain lah, tuan-tuan, ya. Boleh kata dia paling hebat lah ketika mensyarahkan, mengumpulkan hadis, ya. Itu Imam Al-Bukhari lah, ya, Imam Muslim, ya. Tapi dalam mensyarahkan, kita kata, ya, selain daripada Al-Imam An-Nawawi, tokoh besar dalam mazhab Syafi'i, ialah Ibnu Hajar. Ibnu Hajar pun tokoh besar juga dalam mazhab Syafi'i. Cuma Imam Nawawi dia di Syria, negeri Syam. Manakala Imam Ibnu Hajar Asqalani pengarang kitab kita ni, ya, kalau tuan-tuan tengok di apa kita panggil di muka surat awal tu, muka depan ada tulis Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di muka buku ni, ya, muka depan buku ni. Al-Asqalani ni nama tempat di Palestin, tapi keluarganya telah berhijrah ke Mesir. Beliau dilantik menjadi mufti, pernah jadi mufti besar Mesir. Ya, dan dia punya apa apa kita panggil makam, tempat kubur dia pun, ya, dikuburkan juga di Mesir lah. Ya, kalau Imam Nawawi di kampung halaman dia di Nawa, ya, di Syria sana. Jadi dia telah mengumpulkan hadis ini dan memilih lafaz ini. Maknanya adalah sebab dia pilih, ya, maknanya dia lebih cenderung kepada wording yang ni, walaupun wording lain pun ada. Jadi kita dah dapat dah Al-Ahadus Samad, Al-Ahad, ya, Allah yang Maha Esa, As-Samad yang bergantung segala sesuatu kepadanya. Maknanya apa-apa saja kita nak, kita bergantung pada Allah. Kita minta pada Allah. Ya. Allazi yang lam yalid, yang tidak ada anak, walam yulad, dan tidak ada mak bapak. Biasa kita terjemahkan yang tiada anak dan tidak diperanakkan. Makna tidak diperanakkan tu tak ada mak bapak lah. Kalau Allah ni ada mak bapak, ya, maknanya Allah ni macam manusia lah, macam makhluk, ya. Kemudian apa lagi? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi yang di hujung tu senang kita ingat. Al-Ahadus Samad, lam yalid, allazi lam yalid walam yulad. Ya. Cuma bila kita sebut qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid saja. Ni ada tambah allazi. Ya. Jadi tuan-tuan boleh bulatkan perkataan allazi. Ada tambahan allazi. Mana kalau tambah allazi itu dalam doa. Ya. Kalau tak ada allazi itu dalam Al-Quran asal. Allazi lam yalid walam yulad. Ya. Yang tidak memiliki anak, walam yulad, dan tidak juga Allah ini ada mak bapak. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah itu kufuwan, ya, kufuwan ahad. Kufuwan maknanya bandingan. Tidak ada bagi Allah itu sesuatu yang sebanding dengannya, yang setara dengannya. Ya, kalau dalam terjemahan ni ditulis setara, maknanya yang sebanding. Yang sama level dengan Allah tak ada. Ya, jangan kata sama level. Ya, yang macam Allah juga dipanggil sebagai Tuhan tak ada. Ya, mana ada, ya, mana ada Tuhan selain Allah, la syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Walaupun, ya, Firaun, Namrud, ya, semua mengaku sebagai Tuhan, tetapi, ya, itu cakap mulut saja. Hakikatnya mereka bukan Tuhan, mereka adalah manusia biasa. Okey, ya. Jadi itu dia punya lafaz asal dia, tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan ada soalan, boleh tanya sebelum kita sambung. Apa Nabi komen selepas Nabi dengar, ya, orang lelaki tadi berdoa? Ada apa-apa? Silakan. Okey, Ustaz, buku lama ialah muka surat 930 dan hadis 119.
930 ya. Jadi yang gunakan buku lama ya, muka surat 930, hadis berapa tadi? Ada 119. 119 ya. Ya. Jadi bagi ni Puan Sri ni ya, Puan Sri Insun ni pakai buku lama, jadi boleh tengok ya muka surat yang tersebut lah. Okey, kalau tak ada soalan ya, kita tengok apa respon Nabi selepas Nabi dengar. Doa ni tuan-tuan, doa yang dibuat sendiri oleh lelaki tadi. Dia gabungkan, dia ambil ayat Quran, dia gabungkan. Bukan Nabi aja, Nabi tak pernah ajar, tapi ni berlaku zaman Nabi. Ya, zaman Nabi tak apalah, Nabi masih hidup. Ya, jadi bila Nabi masih hidup, wahyu masih turun. Maknanya apa? Ya, maknanya kalau sesuatu yang disebut oleh seseorang sahabat Nabi itu tidak sesuai, tidak kita panggil tidak selari dengan tuntutan agama, Nabi akan tegur. Itu yang special tuan-tuan, sebab mereka hidup zaman Nabi. Zaman kita tak boleh. Kalau kita buat sendiri, cipta sendiri, kita pun tak tahu betul tidak. Ya, mungkin bolehlah kita tanya, Ustaz, saya ada buat satu doa. Boleh tak Ustaz tengok wording doa ni? Ya, adakah dia patuh syarak ke ataupun bertentangan? Bolehlah kita bagi ijtihad kan. Tetapi tak sehebatlah macam zaman Nabi. Kalau Nabi endorse, maknanya ya, walaupun Nabi tak sebut doa tu, Nabi tak pernah ajar, tapi bila Nabi dengar, Nabi endorse, Nabi perakui, maka dia juga adalah sunnah juga ya, sunnah kategori yang ketiga. Kalau tuan-tuan masih ingat, tuan-tuan boleh salin balik ya, sunnah Nabi ni ataupun hadis Nabi ni terbahagi 3. Yang pertama sunnah ataupun hadis dari segi cakap Nabi, qauli. Ya, kalau kita kata hadis, hadis qauli. Ya, hadis qauli. Hadis qauli maknanya hadis yang Nabi sebut, perkataan Nabi ya. Kalau Nabi kata ya, macam Nabi kata, solatlah kamu seperti mana kamu tengok aku solat. Tu makna Nabi cakap, solatlah kamu seperti mana kamu tengok ya aku solat. Sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah kamu ya. Wahai para sahabat, wahai umat manusia, apabila kamu nak solat ya, hendaklah kamu solat macam kamu tengok aku solat. Kalau mereka hidup zaman Nabi. Kalau mereka tak hidup zaman Nabi, mereka kena tengok macam sahabat solat. Ya, kalau mereka tak hidup zaman sahabat, mereka kena tengok tabi'in dan begitulah seterusnya. Macam kita lah. Bila kita belajar solat, kita belajar daripada guru kita. Ya, ada cikgu, ada guru, ada ustaz yang mengajar. Kita tengok macam mana ustaz tu angkat takbir. Sampai mana? Sampai telinga, cubing telinga ke? Separas dengan bahu ke? Separas dada ke? Ya, kita tengok dia buat. Ya, jadi bila kita tengok dia buat, kita follow. Sebab apa kita tengok dia dan kita follow? Kerana dia juga ya tengok dan follow guru dia. Guru dia tengok guru dia. Seterusnya sampailah ke tabi'in, para sahabat dan juga Nabi SAW. Sebab kita tak jumpa Nabi, kita tak hidup zaman Nabi. Ya, tak hidup zaman tabi'in, atba'ut tabi'in tak hidup. Tapi macam tadilah, ya, kadang-kadang ada orang dia mengaku, ya, dia kata macam ni lah Nabi buat. Tapi bila kita tengok dalam hadis tak sama pun. Ya, dia kata boleh angkat takbir ni, angkat macam mana pun boleh. Ya, dia kata tak salah. Ya, dia memang tak salah, tetapi dia tidak mengikut peraturan. Kerana dalam hadis, kita tengok kan, dalam kitab-kitab Bulughul Maram, kitab-kitab hadis sahih kan, Nabi angkat takbir sampai cuping telinga. Ya, Nabi buka. Nabi tak buat macam ni. Nabi buka kan, ya, sampai cuping telinga. Separah cuping telinga. Kadang-kadang separah dengan bahu. Kadang-kadang separah dengan dada. Itu je yang Nabi tunjuk. Mana kalau ada orang lain, guru, ya, yang mengaku walaupun dia profesor ke, ya, dia ada PhD, 3-4 PhD ke, ya, tapi kalau dia cakap tu tak selari dengan hadis-hadis Nabi dalam kitab sirah dan sebagainya, kita tawakuf dulu. Kita kata minta maaf, saya tak boleh follow sampai ustaz bawa contoh. Ya, kalau ada contoh, ada bukti, ya, ataupun ada para ulama sebut, Imam Syafi'i sebut ke, ulama-ulama silam bagi tahu, okey. Ya, tu dia punya cara macam mana kita nak menilai. Itu yang pertama. Ya, hadis qauli. Hadis yang kedua dipanggil hadis amali. Amali makna perbuatan Nabi. Ya, macam tadi. Nabi tak kata sesuatu tetapi Nabi buat. Ya, orang tengok Nabi buat. Ya. Jadi orang tengok Nabi tak cakap, ya, tapi orang tengok Nabi buat. Contohnya apa? Bila Nabi naik atas kenderaan, Nabi naik aja, Nabi pun sebut, ya. Nabi tak bagi tahu, apabila kamu naik kenderaan hendaklah kamu takbir 3 kali. Nabi tak cakap. Apabila kamu naik kenderaan selepas takbir 3 kali hendaklah kamu baca subhanallazi sakhara lana haza. Nabi tak cakap, tapi Nabi buat. Ya, bila Sayyidina Ali naikkan Nabi ke atas kuda, ya. Kalau Nabi naik unta, Nabi naik sendiri sebab unta dia duduk di bawah. Tapi kalau kuda tak duduk, dia berdiri. Maka Ali tolong, ya, naikkan Nabi atas pelana kuda tu
bila Nabi dah naik, ya, Ali kata, aku dengar Nabi takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Nabi baca, Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan Nabi baca lagi, Allahumma inni as'aluka. Macam-macam Nabi baca. Jadi, yang itu Nabi tak suruh, tapi Nabi buat. Dan sahabat dengar dan sahabat bagi tahu. Itu nombor 2. Yang pertama hadis qauli, cakap Nabi. Yang kedua hadis amali, perbuatan Nabi. Yang ketiga hadis takrir dia panggil, takrir. Ya, takrir ialah kalau bertulis Rumi TAQ lah, TAQRIR, takrir. Ya, Arabnya ta qaf ra ya ra. Ta qaf ra ya ra, takrir. Apa makna takrir? Takrir makna endorsement, ya, perakuan. Jadi takrir ni, ya, takrir yang kita sebut takrir tadi adalah perakuan. Maknanya macam kes hadis yang ke-1588 ni. Nabi tak cakap, ya, sahabat tadi yang buat doa tadi. Tapi doa tu dia sebut zaman Nabi hidup. Jadi Nabi boleh endorse lah. Ya, kalau zaman kita buat, siapa-siapa nak endorse? Ya, jadi kita hanya ijtihad saja. Dia tak sama. Ya, kalau zaman Nabi selamat. Ya, sebab Nabi dengar. Ya. Jadi sahabat tadi pun doa. Ya, apa doa dia? Doa dia tadilah, ya Allah, sesungguhnya, ya, aku mohon kepadamu. Aku menyaksikan bahawasanya Engkaulah Allah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Kamu, wahai Allah. Engkaulah, ya, yang esa. Engkaulah yang bergantung segala sesuatu kepadamu. Makhluk semua bergantung pada Allah. Allazi, ya, yang tidak ada anak dan tidak ada mak bapak, tidak diperanakkan. Dan tidak ada bagi engkau, wahai Allah, ya, sesuatu yang setara denganmu, yang sepadan, yang sebanding denganmu. Maka Rasulullah pun bila dengar, ya, lelaki tadi berdoa, ya, jadi faqala, lalu Nabi pun segera. Macam mana nak tahu segera tu? Ada huruf fa depan tu. Fa tu maknanya immediately. Ya, bila Nabi dengar je, ya, as soon as Nabi dengar, faqala, lalu Nabi pun respon. Nabi kata apa? Ya, Rasulullah kata apa? Dalam kurungan, laqad sa'alallaha bismihi. Demi sesungguhnya, laqad sa'alallah, lelaki tadi telah memohon kepada Allah, bismihi, dengan nama Allah. Allazi, ya, iza su'ila, ya, nama-nama Allah yang hebat. Apakah nama Allah yang hebat itu? Ya, Allah, la ilaha illa anta, al-ahadus samad, allazi lam yalid. Ni semua ni nama-nama hebat. Ya, kalau tuan-tuan masih ingat, Ustaz ada cerita, ya, bagaimana ada seorang imam pada zaman Nabi dulu, imam di Masjid Quba. Nabi imam di Masjid Nabawi. Ya, jadi bila orang-orang Quba yang tak datang ke Masjid Nabawi, mereka sembahyang di Masjid Quba. Ya, siapa ingat antara Masjid Quba dengan Masjid Nabawi tu berapa batu perjalanan tu, berapa kilometer, tuan-tuan? Ya, macam kita lah, ya, kita duduk di Madinah, di Oberoi ke, di apa kita panggil, di Hilton ke, ya, di Movenpick ke, kan? Pagi-pagi kita nak pergi ke Masjid Quba. Ya, kena naik bas lah, ya, ataupun siapa nak pergi sendiri dia kena naik taksi lah, ataupun naik Grab ke apa, kan? Ya, perjalanan tidaklah jauh sangat. Ya, kita selalu duk sebut. Ya, sebab Anas bin Malik duduk di Quba, tapi pagi-pagi dia datang ke Masjid Nabawi jumpa dengan Nabi, kan? Ya, pagi-pagi dia ikut ayah dia, ayah tiri dia. Ayah tiri dia ialah siapa? Ya, ialah Abu Talhah, yang memiliki kebun, ya, yang sedap buahnya, buah kurma di hadapan Masjid Nabawi. Ya, tuan-tuan dah tahu cerita tu dah. Ya, berapa jauh jarak dia? Berapa jauh jarak dia apa Kak Mas, ya? Ataupun siapa nak jawab silakan. Boleh aja Datuk Azizul, ya. Antara Masjid Quba dengan Masjid Nabawi berapa batu lebih kurang tu kilometer? 3.2 kilometer. 3.2 kilometer, ya. Maknanya dua batu lah. 2 batu, ya. Betul, ya. Jadi jarak taklah jauh sangat, ya. Tapi tak jauh pun kita tak jalan kaki lah, tuan-tuan. Mesti naik kenderaan punya, ya. Jadi sahabat tadi yang duduk di Masjid Quba tu, dia bila dia mengimamkan solat, ya, ketika solat maghrib, solat isyak, solat subuh, solat yang jahar, kan, baca jahar, ya, apa dia buat, tuan-tuan? Dia baca lepas Fatihah, dia baca qul huwallah dulu. Lepas qul huwallah baru dia baca surah lain. Ya, sampai orang komplain lah. Orang tak komplain pada dia, tuan-tuan. Ya, orang komplain pada Nabi. Kata, ya Rasulullah, ada seorang sahabat kita, ya, bila sebelum baca surah lain, dia baca qul huwallah dulu. Ya, Nabi pun panggil lah orang tu. Nabi kata panggil imam tu datang. Nabi nak dengar sendiri.
Sebab takut orang fitnah, orang tuduh. Zaman sekarang, zaman dulu sama je tuan-tuan, orang fitnah. Apa yang berlaku? Yang berlaku ialah orang tu pun datang. Ya, Nabi pun tanya, betul ke orang tuduh ni? Betul, dia kata. Pasal apa kau suka sangat baca Al-Fatihah, apa ni, lepas Fatihah baca Qul Allah? Ya, kerana dia kata aku cinta betul, aku sayang betul, suka sangat aku pada ni. Uhibbu hazihi surah. Aku suka sangat suratul Ikhlas ni. Nabi pun buat statement, mengejutkan semua yang ada kat situ. Nabi kata, hubbuka iyaha, kecintaan kamu kepadanya, kepada surah tadi. Ya, yudkhilukal jannah, akan masukkan kamu dalam syurga. Terkejut orang lain tu. Orang ingat Nabi nak balon kawan ni. Ya, macam kita lah kan, kita report kat orang, kita report pada bos, kita ingat kan bos nak marah kawan tu. Rupanya bos puji. Ya, jadi Nabi tunjuk bahawasanya nak report lah. Tapi kalau benda tak betul, ya, Nabi akan betulkan. Tapi kalau benda betul, Nabi akan endorse. Maknanya apa tuan-tuan? Ya, maknanya apa yang dibuat oleh lelaki tadi tak salah. Tapi Nabi tak buat. Nabi tak pernah. Walaupun Nabi puji, tapi Nabi tak pernah. Lepas pada Fatihah, Nabi baca Qul Allah, lepas tu Nabi baca surah lain. Tak pernah buat. Tapi sahabat buat boleh? Boleh. Ya, kita nak buat pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kategori yang bawah sekali. Dia bukan hadis qauli perkataan, dia bukan amali, dia bawah sekali. Dia panggil hadis takriri. Ya, kalau sunnah takriri lah. Ya, sebab hadis dengan sunnah tu lebih kurang sama. Ada perbezaan, tapi banyak persamaan dia. Jadi kalau orang duk sebut sunnah pun dia, hadis pun dia lah. Ya, hadis qauli perkataan, hadis amali perbuatan, hadis takriri. Ya, apa dia hadis takriri? Hadis yang Nabi endorse sesuatu perkara yang baik. Ya, jadi Nabi pun sebut. Balik pada hadis tadi, muka surat 910 tadi. Laqad sa'alallah, sesungguhnya lelaki tadi telah meminta kepada Allah, ya, dengan memuji namanya, dengan menyebut nama Allah. La ilaha illa anta al-ahdus samad, ya, disebut nama Allah. Yang allazi, yang Nabi kata iza su'ila, apabila diminta. Kalau kita baca lafaz ini tuan-tuan pada permulaan doa kita, iza su'ila bihi a'ta. Kalau dia minta sesuatu, Allah akan bagi. Confirm Allah akan bagi tuan-tuan. Tuan-tuan nak apa? Ya, Allah akan bagi. Wa iza du'ya, dan apabila dia berdoa dengannya, ya, bihi, maka ajabah, maka Allah akan jawab, Allah akan perkenankan. Ya, jadi maknanya tuan-tuan, sebelum kita minta apa-apa doa, ya, sunat pada kita untuk membaca doa yang diajar oleh Nabi melalui perkataan sahabat tadi. Bukan Nabi yang buat, ya. Kerana apa? Ya, kerana dia telah memasukkan cuplikan, ya. Cuplikan tu maknanya iktibas daripada Quran. Dia tak bacalah qul huwallahu ahad Allahus samad. Dia ambil saja, ya. Al-ahdus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Macam simple je tuan-tuan. Tapi tak simple sebab qul huwallahu tu, ya, antara surah yang paling pendek inna a'tayna. Ya, tapi qul huwallahu ahad 4 ayat. Antara surah yang pendek tetapi, ya, surah yang sangat agung. Selepas daripada Fatihah, selepas daripada Ayatul Kursi, ya, Qul Huwallahu Ahad tu antara surah yang paling agung lah tuan-tuan. Sebab tu lepas solat pun kita baca. Lepas isyak sekali, lepas maghrib tadi 3 kali, lepas subuh 3 kali. Nak tidur malam baca lagi tuan-tuan, ya. Kemudian apa lagi, ya? Bila-bila kita lepas solat fardu kita baca. Ya, nak tidur malam lah terutamanya, ya. Baca tiup pada telapak tangan kan, ya. Qul Huwallahu Ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Fatihah. Ya, kita tiup pada kita punya telapak tangan dan kita sapu di kepala, di muka dan seluruh tubuh, bahagian depan saja. Belakang tak payah. Ya, tanpa menyentuh bahagian kemaluan dan telapak kaki. Itu kita dah sebut banyak kali. Jadi maknanya doa ni tuan-tuan, ya, yang dilafazkan di peringkat awal very powerful. Kita nak minta doa apa pun kita kena baca ni. Ya, Allahumma inni as'aluka. Cuma kalau kita ramai, ya, kalau macam Ustaz nak sebut kejap lagi baca doa, Allahumma inna nas'aluka lah. Ya, sebab kita mohon ramai. Tapi kalau seorang-seorang, Allahumma inni as'aluka, tukar sikit je kat depan. Ya, Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu. Tapi tak sikit juga, banyak tuan-tuan kena tukar tu. Ya, jadi kalau tuan-tuan nak baca dengan lafaz ini boleh. Ya, tak ada masalah. Kita baca dengan lafaz yang ada saja. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. Sebab semua orang kena baca. Mudah-mudahan doa yang mereka minta tu mustajab. Kerana Nabi dah sebut, sesungguhnya lelaki yang berdoa tadi dia telah meminta, ya, mungkin dia tak tahu tapi Nabi endorsekan. Nabi kata sebenarnya apa yang diminta adalah permintaan yang apabila disebut nama Allah tersebut,
maka dia minta akan diperkenankan, ya, akan diberi. Kalau dia doa dengan doa tersebut, ya, dia mohon kepada Allah, maka Allah akan mustajabkan. Ya, Allah akan jawab. Maknanya bila Allah jawab, Allah terimalah. Ya, Allah jawab kan? Ya, Allah respon. Maknanya Allah bagi apa yang dia minta. Cuma a matter of time lah, of course. Ya, janganlah tuan-tuan kata saya dah doa dengan doa ni Ustaz, lama dah. Tapi tak dapat-dapat, mungkin the timing is not right. Ya, jadi mungkin ya belum masa lagi, mungkin esok lusa, ya, mungkin 2 bulan lagi, 3 bulan dan seterusnya. Macam itulah tuan-tuan. Jadi hadis ini riwayat daripada 4 ulama hadis, tuan-tuan dah tahu dah. Bila sebut 4 ni mesti Abu Daud dulu. Ya, tuan-tuan boleh tengok di apa panduan, ya. Panduan kitab kita ni, ya, tuan-tuan boleh tengok pada muka surat yang ke-4. Bila disebut 4 ulama hadis, muka surat 4, ya, 4 ulama hadis, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai 4. Abu Daud, At-Tirmizi, ya, kemudian An-Nasai, Ibnu Majah. Itu kalau 4. Kalau 5 masuk Imam Ahmad. Kalau 5, ya. Tapi kalau 6 masuk Bukhari Muslim, Imam Ahmad tak masuk. Ya, kalau 7 semua masuk. Ahmad masuk, Bukhari masuk, Muslim masuk, termasuk 4 tadi tu. Jadi 4 tadi campur Bukhari Muslim 6, campur Imam Ahmad 7. Itu yang paling ramai sekali. Okey tuan-tuan, ya. Selesai. Jadi 4 ahli hadis dinyatakan sahih. Ibnu Hibban kata sahih. Ya. Orang yang membaca doa seperti termaktub pada hadis ini, ya, sebagai mukadimah, ya, dijamin akan diperkenankan doanya oleh Allah dan Allah sentiasa akan mendengar permohonannya. Membaca doa seperti termaktub pada hadis ini adalah sunnah. Sunnah ni mana sesuatu yang kita boleh amal. Walaupun dia bukanlah kategori paling tinggi sebab Nabi, ya, bukan Nabi yang asalnya Nabi yang sebut, bukan Nabi yang suruh, ya, tetapi Nabi endorse. Tapi dia tetap dianggap salah satu daripada doa yang bila kita baca, mudah-mudahan Allah akan perkenankan. Okey tuan-tuan, itu mukadimah kita. Ada apa-apa tuan-tuan? Nak tanya, silakan. Di chat ada soalan ke? Ada apa-apa? Ya, Kak Turis, ada apa Kak Turis? Ustaz, wasilah apa? Wasilah tu perantaraan, perantara. Perantara. Medium. I see. Okay. Thank you. Ya, contoh macam kita nak doa tadi lah, ya, kita tak boleh macam orang biasa kan, ya, lepas solat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, istighfar pun tak ada. Kadang astagfirullah 3 kali. Okeylah tu. Ya, kemudian dia pun tu angkat tangan nak cepat. Ya, terus minta ya Allah, ya, aku sakit sembuhkan. Maknanya, ya, dia dari segi adab tu kurang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dengan Allah tu, ya, kita kena puji dulu, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah, ya. Segala selawat dan salam, ya, ke atas Nabi SAW, kita kata. Kemudian barulah ya Allah, aku mengaku aku ni buat dosa, banyak dosa aku ya Allah, banyak kesalahan aku, ya. Apalah kiranya kau mengampunkan dosa aku ya Allah. Jadi memang tu kategori dia macam tu tuan-tuan, ya. Kita puji Allah, kita selawat atas Nabi, kita mengaku kesalahan kita macam Nabi Adam kan mengaku Rabbana zalamna anfusana kan. Ayat 23 kan, surah apa tu, ya, suratul A'raf. Ya, itu doa Nabi Adam dan isterinya. Itu yang Rabbana tu pasal dia berdua. Ya, dia anggap benda tu kesalahan. Sebenarnya dalam syurga ni tuan-tuan, tak ada benda yang tak boleh makan. Ya, semua benda dalam syurga ni semua boleh makan. La maqtu'atin wala mamnu'ah. Buah-buah dia semua boleh makan. Tidak ada musim dan, ya, sentiasa available. Siap, ya, ready to eat. Tak perlu tunggu pokok tu, buah tu daripada kecil membesar apa, tak payah tuan-tuan. Dia memang ready. Ya, ever ready kita kata. Ya, sentiasa disediakan untuk kita menjamah memakannya, boleh menikmatinya tuan-tuan. Jadi Allah nak uji saja, nak tengok Nabi Adam, ya, dia patuh ke ataupun dia terkesan dengan apa, ya, dengan ajakan, ya, ataupun apa kita panggil penipuan yang dibuat oleh syaitan, oleh iblis. Ya, kemudian ya, barulah kita kata Allah bagi pada Nabi Adam lafaz yang sangat hebat, ya, ayat 23 tadi suratul A'raf surah 8, ya, tentang doa tadi. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Jika engkau tidak mengampunkan kami dan tidak kesian belas pada kami bimbang, kami akan termasuk dalam golongan orang yang rugi. Maknanya memasukkan lafaz doa Nabi Adam tadi termasuk perkara yang dituntut juga tuan-tuan, sunnah juga. Ya, tak mestilah baca kan, tapi kalau baca lagi baguslah sebab Nabi Adam pun buat, takkan kita tak buat tuan-tuan, ya. Kemudian baru kita masuk apa yang kita nak.
Ya, apa yang kita nak tuan-tuan, ya, kita ada sakit, kita minta Allah mudahkan urusan, ya, proses penyembuhan dia. Kita ada masalah dengan family kita, ya, mungkin masalah dengan apa kita dengan apa parent in law kita, masalah dengan menantu, masalah dengan cucu, masalah dengan siapa, kita bagi tahu pada Allah, ya Allah, aku mengadu padamu, ya Allah. Ya, seperti mana nabi-nabi dan rasul pun mengadu padamu, aku pun mengadu padamu, ya Allah. Aku hamba-Mu yang lemah, ya Allah. Ya, jadi kita mengadu pada Allah, ya. Apalah kiranya kau bantu aku, ya Allah. Ya, aku ni, ya, kadang-kadang kurang semangat nak baca-baca Quran ni, kadang kurang semangat nak buat solat-solat sunat ni, kadang-kadang kurang, ya. Boleh tak, ya Allah, ya, tolonglah aku, bagilah semangat, bagi motivasi. Kita mengadu, kita minta je dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Okey, ya, ada apa-apa soalan tentang mukadimah mukadimah apa kita panggil, ya, mukadimah doa ni, tuan-tuan, yang berada pada muka surat 910, ya, hadis 1588. Tuan-tuan, kita dah mula kena ulang-ulang ni. Kalau tak hafal, tuan-tuan boleh photostat ataupun apa kita panggil, ya, tuan-tuan snap je, tuan-tuan ulang-ulang. Allahumma inni as'aluka, ya. Ikut je tak apa, tuan-tuan. Ya, walaupun kita baca untuk ramai tak ada masalah. Ya, cuma kalau kita boleh adjust kerana kita mengetuai bacaan doa, lagi baguslah. Tapi kalau kita nak tukar, ada banyak benda nak tukar. Allahumma inna, ya, nas'aluka, tukar. Bi anna nashhadu, banyak, tuan-tuan. 1, 2, 3, 4 benda nak tukar. Nanti tuan-tuan tersalah. Oleh kerana tuan-tuan bimbang takut tersalah, baik tuan-tuan kekalkan saja. Walaupun doa ni doa singular. Ya, salah tak? Tak salah, tuan-tuan. Ya, sebab kita takut salah. Kalau salah lagi susah. Ya, daripada salah sebut, lebih baik, ya, kurang sikit. So, kerana patutnya kita baca plural, kita baca singular. Okey, tuan-tuan, ada apa? Silakan. Ya, ada apa? Silakan, ada apa? Ustaz, saya nak tanya tu. Ya. Tadi Ustaz ada cerita tentang apa ni, Imam Masjid Quba yang baca surah Qul Huwallah Al-Ikhlas apa ni, masuk subuh, dan dah bertemu dengan Nabi dan pengesahan lah. Nabi mengesah ataupun mengakui yang dia buat benda tu. Tapi kita kalau ada kita selalunya kalau surat subuh ni ataupun surah apa-apa surah kita baca mesti maghrib isyak, kita mengikut susunan ni kan, Ustaz, daripada. Betul. Jadi macam mana kita nak apa ni, saya nak tahu apakah yang apa ni yang kita boleh belajar daripada yang Ustaz cerita tadi tu. Yang pertama, ya. Okey, ya, terima kasih, Datuk. Ya. Yang pertama, kita kena faham bahawasanya mengikut Nabi sebiji itu lagi baguslah. Sebab tu Ustaz ajar 3 hadis tadi kan, ya, 3 kategori tadi. Yang pertama, kalau Nabi cakap, kita follow. Ya, yang kedua, kalau Nabi buat pun kita follow. Cuma kadang-kadang yang Nabi buat tu, ya, pasal apa? Cuba tuan-tuan, ya. Ustaz sebenarnya menunggu tuan-tuan tanya pasal apa yang Nabi cakap tu yang ranking nombor 1. Pasal apa tak kata yang Nabi buat tu ranking nombor 1? Sebab yang Nabi cakap tu ranking nombor 1. Yang Nabi buat ranking nombor 2. Nombor 3 baru yang Nabi endorse, yang Nabi perakui. Kalau Ustaz boleh tanyalah kat tuan-tuan, agak-agaknya lah, pasal apa yang dicakap tu lebih utama daripada yang dibuat. Ya, dari apa kita panggil biologik lah agaknya. Tuan-tuan, apa agaknya, tuan-tuan? Apa logik dia? Ya, pasal apa yang Nabi suruh tu yang ranking lagi tinggi? Why not yang Nabi cakap? Ya, cuba tuan-tuan try, tuan-tuan. Apa sebab? Ya. Ustaz, Try. Yang Nabi buat khusus untuk dia. Okey, ya. Kena apa ni? Apa Hajar Zainab dapat tak apa yang Kak Mai cakap tadi? Dia dapat, tapi jawapan lain. Saya berpendapat yang Nabi cakap tu berdasarkan wahyu Allah. Kalau yang Nabi suruh tak berdasar wahyu. Sama lah, Ustaz. Yang apa? Hadis qauli itu berdasar wahyu Allah. Kalau hadis amali yang Nabi buat sama juga. Jadi apa dia punya, pasal apa yang Nabi cakap tu ranking lebih tinggi? Kalau tuan-tuan dapat apa yang tadi Kak Mai dah sebut tadi, ya. Shirin pun dah sebut dah dalam chat, tuan-tuan. Ya, cuba tengok jawapan dalam chat tu. Ya, Shirin kata sebab yang amal itu, ya, hadis yang Nabi amal, perbuatan yang Nabi buat tu ada yang khusus untuk Nabi, tuan-tuan.
Kerana bukan semua yang Nabi buat, kita boleh buat. Tetapi semua yang Nabi suruh, memang kita kena buat. Ya, yang Nabi suruh, maknanya Nabi dah perintah. Bila Nabi perintah suruh, ya, sebab bila Nabi buat, kadang-kadang tak boleh kita buat. Ya, tuan-tuan masih ingat tak? Ada satu puasa, ya, kalau tuan-tuan masih ingat, ya, ada satu puasa yang Nabi buat, yang orang lain, yang ada orang nak tiru, Nabi kata tak boleh. Puasa ni hanya untuk aku saja. Tuan-tuan ingat tak? Puasa apa nama dia, tuan-tuan? Wisal, Ustaz. Puasa wisal. Puasa wisal. Ya, puasa wisal adalah puasa 2 hari berturut-turut. Ya, macam tadi kan, ya, orang puasa Isnin tadi. Dia puasa Isnin, masuk waktu maghrib dia tak buka. Ya, Nabi tak buka. Nabi terus puasa. Kalau orang tanya, pernah tak Nabi puasa malam? Ya, Nabi puasa malam. Besok Nabi puasa lagi Selasa. Tenggelam matahari hari Selasa baru Nabi berbuka. Itu dipanggil puasa wisal. Saum tu puasa, wisal sambung. Apabila Abdullah bin Umar dia dengar ni daripada siapa? Daripada kakak dia lah. Kakak dia Hafsah adalah isteri Nabi. Ya, dah tentulah Hafsah tahu sebab Nabi duduk, ya. Ada hari-hari tertentu Nabi duduk di rumah Hafsah, Nabi buat puasa wisal, Hafsah tengok, ya. Hafsah pun dia cerita pada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni carbon copy Nabi, tuan-tuan. Dia budak kecil. Masa Nabi datang di Madinah, umur dia 10 tahun. Ya, masa Nabi wafat, umur baru 20. Dia sebaya dengan Anas bin Malik. Anas yang duduk kat Kubak tadi, yang jarak rumah dia 3.2 km kan. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Dia pun tiru. Bila Nabi dengar Abdullah bin Umar buat, Nabi panggil dia. Abdullah, ini khusus untuk aku. Maknanya, ada hadis yang diamal, ada perbuatan yang diamal oleh Nabi, khusus untuk Nabi. Orang lain tak boleh buat, tuan-tuan. Ya, jadi sebab itu yang Nabi suruh semua kena follow. Tetapi yang Nabi buat belum tentu. Sebab itulah yang Nabi buat tu ranking nombor 2. Kemudian yang terbawah sekali, ya, nombor 3, yang Nabi takrir, yang Nabi akui. Itu nombor 3 pasal Nabi tak buat dan Nabi tak cakap. Nabi endorse saja, tuan-tuan. Ya, contoh orang yang solat qabliyah subuh, dia tak sempat kan dia lambat. Dalam hadis Sahih Bukhari ada kan. Jadi bila dia lambat, ya, lepas pada solat subuh dia bagi salam, dia pun bangun sembahyang 2 rakaat. Nabi tengok aja, ya. Nabi tak tahu dia solat apa. Pasal orang solat kita tak boleh kacau kan. Bila dia selesai, Nabi pun bagi tahu. Nabi kata solat subuh 2 rakaat, ya, bukan 4. Dia kata, ya Rasulullah, sebenarnya aku qada, ya, apa yang aku tertinggal pagi tadi. Maknanya dia tak cakap dia qada lah. Ya, dia kata aku, ya, tak sempat, ya, melakukan 2 rakaat qabliyah subuh. Ini yang aku buat ni, ya. Nabi pun diam. Ya, Nabi tak kata, oh bagus kamu ni, ya. Ini satu benda yang sangat baik. Nabi tak cakap. Ya, Nabi diam. Diam itu pun takrir juga. Sebab kalau benda tu salah, Nabi akan tegur. Ya. Jadi Nabi tak akan, sebab kaedah dalam fiqh disebut la yajuz ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak harus Nabi melambatkan explanation ketika diperlukan. Waktu diperlukan sebab orang lain semua tengok. Boleh ke? Boleh ke? Semua tak pernah buat. Sebab Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah cakap. Ya, tiba-tiba ada orang buat, Nabi pun diam. Bila Nabi diam, dia termasuk sunnah juga. Ya, hadis takriri ataupun sunnah takririyah. Dia duduk di ranking nombor 3. Maknanya, tuan-tuan, bila kita baca hadis, kita kena tengok, Nabi cakap ke? Nabi buat ke? Ataupun macam tadi, Nabi tak baca doa Allahumma inni, ya, as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. Nabi tak cakap. Nabi tak pernah baca, tuan-tuan. Tapi ada sahabat buat dan Nabi puji. Ya, jadi macam mana? Ya, macam tadi Datuk tanya. Sedangkan Nabi baca, ya, ikut sekuen. Baca qul a'udzu birabbil falaq dulu, ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kan? Ya. Pasal apa baca qul huwallah tu ayat surah 112. Baca qul huwallah 112 kemudian baca al-Baqarah. Kan, ya, kita dia sekuen tu kan tak follow dah tu. Ya. Jadi macam mana? Ya. Yang terbaik kita ikut macam Nabi. Yang Nabi yang terbaik. Ya, tetapi kalau ada orang buat macam sahabat tadi, Imam Masjid Quba, dia tidaklah salah. Ya, maknanya nak bagi tahu tidak salah. Tapi yang terbaik sudah tentu yang Nabi suruh, yang Nabi buat nombor 2, baru yang Nabi endorse. Itu jawapan dia, Datuk Azizul. Boleh? Tuan-tuan, ada apa? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Betul lah. Ya. Nak tanya, ada saya pernah solat dengan berimamkan dengan saudara lah. Jadi dia baca rakaat pertama tu dia baca Fatihah, lepas tu dia baca Al-Ikhlas 3 kali.
Kenapa Dah tanya dia lah. Sebab salah alamat tu. Orang lain buat, betul ustaz yang kena jawab. Dia tak fair lah. Saya nak tanya. Okey, baik. Dia kata tak kisah pun. Saya tanya dia kenapa, dia kata dia pun kata tak kisah pun. Dia pun tak ada jawapan. Jadi kalau tak boleh lah macam tu kan. Sebab yang pertama, Nabi pernah buat, Nabi tak pernah buat. Nabi pernah suruh, Nabi tak pernah suruh. Nabi pernah endorse, Nabi tak pernah endorse. Jadi pelik tu. Pelik tak adalah. Maknanya bukanlah. Bukan apa? Tak ada, maksudnya salah lah maksudnya. Salah ke atau apa-apa? Dia tak salah. Tuan-tuan salah tak tuan-tuan? Cuba respon tuan-tuan salah tak? Apa ni Kak Suharti, salah tak yang dia baca 3 kali tadi? Agaknya salah tak? Tidak. Tak salah. Tetapi walaupun dia tak salah, tetapi dia tidak apa? Tidak mengikut sunnah. Dia tidak mengikut SOP Nabi. Sunnah sunnah operational apa kita panggil practice operating practice tak. So macam itulah cerita dia. Maknanya Ustaz. Sama. Papa Zizi siapa dia? Boleh kenalkan nama tak? Ustaz lama dah tengok nama Papa Zizi ni. Papa Zizi. Saya ni sepupu Abang Mak Syah. Pilika. Oh ya ke? Nama sebenar siapa Papa Zizi ni suami saya, Azizi. Oh ya ke? Nama puan siapa ya? Zuraila. Zuraila. Okey, selamat datang. Dah lama Ustaz nampak tu, tapi cuma sebab ada kita pakai satu. Okey, terima kasih. Sama. So balik pada cerita tadi tuan-tuan, itulah tujuan belajar kitab Bulughul Maram, belajar sirah kan? Tujuan dia supaya kita dapat menilai sesuatu perbuatan tu dia according to sunnah Nabi ke ataupun tidak. Dia tidaklah sampai baca 3 kali makna batal solat. Dah, dia tak batal. Batal solat ni kalau kita ketawa dalam solat tu batal. Kalau kita apa kita panggil kita macam tersebut benda-benda yang bukan dalam bahasa Arab. Contoh kita sebut alamak contoh kan jadi tak menyebabkan batal lah solat. Tetapi baca Fatihah, baca qul Allah 3 kali dia tidak membatalkan, tapi kita follow siapa sebenarnya tak pernah pula Abdullah bin Umar ke buat Umar bin Al-Khattab. Kalau ada mereka buat okey. Contoh kita katakan untuk sesuatu perkara contoh kadang-kadang Nabi tak buat tetapi sahabat-sahabat Nabi buat berdasar pada kepahaman mereka. Mereka kata kalau Nabi dengar pun Nabi tak akan kata benda ni salah. Tapi mesti sahabat lah. Orang lain tak boleh sebab sahabat ni yang hidup zaman Nabi. Sebab tu agama ni tuan-tuan, dia bukanlah kita kata maknanya agama ni very strict. Agama memang strict tapi dia ada flexibility. Dia ada limitation tetapi dia ada ruang untuk room for discussion ada. Sikit sebanyak kelainan ada. Boleh je, tak ada masalah. Sebab kadang-kadang ada benda yang zaman Nabi tak berlaku. Zaman Nabi tak berlaku tapi zaman kemudian berlaku. Contoh ada banyak tuan-tuan nanti tak selesai. Lambat kita doa nanti. Cerita tentang apa? Cerita tentang apa kita panggil cerita tentang azan Jumaat 2 kali contoh. Zaman Nabi azan Jumaat sekali. Maknanya Nabi naik atas mimbar, Nabi nak khutbah, barulah azan. Zaman sekarang orang perempuan mungkin tak perasan kecuali tuan-tuan dan puan-puan pergi sembahyang Jumaat di Masjid Haram Mekah lah masa musim haji atau umrah kan. Macam itu kita tahu azan 2 kali punya. Zaman Nabi azan sekali. Pasal apa juga azan 2 kali ni? Zaman Abu Bakar pun azan sekali. Zaman Umar azan sekali. Zaman bila yang azan 2 kali ni? Ini bukan Nabi buat. Ada nanti dulu. Zaman Sayyidina Osman buat. Pasal Osman tengok orang dah lalai. Bila orang dah lalai, maka Osman ijtihad. Ijtihad Osman tu tidak dibantah oleh sahabat lain. Jadi bila tak dibantah, dia jadi konsensus. Dia not as easy as what we understand tuan-tuan. Dia ada proses dia. Kalaulah agama ni disenang tuan-tuan, ramai orang dapat PhD. Ramai orang dapat master dalam bidang Quran, hadis sebagainya. Tak tuan-tuan. Dia ada proses. Macam tuan-tuan belajar engineering, tuan-tuan belajar accounting kan, tuan-tuan belajar management sebagainya. Ingat senang, 2 hari belajar, 3 hari belajar dapat degree, dapat MBA. Tak tuan-tuan. Dia ada proses. Agama lagi lah tuan-tuan. Sebab dia melibatkan wahyu. Dia melibatkan bahasa Arab, melibatkan
apa ni teknik ya, apa ni instrumen ya, dia punya metodologi untuk ambil hukum. Nak tengok pula zaman Nabi tu kat Mekah, Madinah ke, ya, adakah ayat tu sudah dinas? Oh, banyak proses tuan-tuan. It's not easy tuan-tuan. Tapi bukanlah very difficult sampai tak boleh. Dia bukan macam tu. Ya, jadi susah kan kita kata. Tapi macam itulah proses itulah. Sebab itulah kita kena belajar tuan-tuan, ya, kena belajar dan kena sabarlah. Tak boleh dapat semua benda dalam satu masa, ya. Okey, ada apa-apa tuan-tuan, ya? Sebelum kita doa pendek, ya, kemudian kita sambung balik, ya. Sebab nak bagi tuan-tuan yang mungkin, ya, sebab Ustaz faham ramai juga yang hantar mesej, dia kata Ustaz saya ni, ya, kalau lepas 10.30 tu memang tak boleh Ustaz, dah layu dah mata. Ya, jadi kalau saya apa kita panggil withdraw daripada perbincangan, ya, Ustaz jangan feel offended. Ustaz kata tak ada masalah. Okey, Ustaz faham. Ya, jadi macam itulah, ya. Ustaz akan sambung, ya, tapi kita akan ada beberapa doa yang bagus tuan-tuan di dalam kitab Bulughul Maram ni. Malam ni Ustaz hanya sebut satu dulu, ya. Kejap lagi Ustaz akan sebut lagi lah, ya. Jadi kita nak ambil peluang untuk berdoa lah tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan doa kita dimakbulkan oleh Allah, ya. Walaupun malam ni bukan malam Jumaat ataupun bukan malam Lailatul Qadar, ya, tetapi dia termasuk malam kita berada dalam, ya, peliharaan Allah. Kita sedang berada dalam majlis ilmu, dan dalam hadis yang sahih Nabi sebut orang yang berada dalam majlis ilmu ni yang membaca kitab Allah, ya, yang mempelajari makna-maknanya. Jadi kita tak baca kitab Allah secara persir malam ni, tak, ya. Kita bukan buat tadabbur Quran, tetapi kita buat tafsiran kepada Al-Quran tu. Ya, antara tafsiran tu ialah belajar hadis lah. Belajar hadis tu adalah tafsiran pada Quran. Belajar sirah, ya, belajar fiqh tu tafsiran pada Quran. Jadi termasuk tuan-tuan, ya. Mana-mana kumpulan manusia yang berkumpul, ya, di rumah Allah. Kita tidak berkumpul di satu rumah, ya, sebab kita buat cara online. Masuk tak? Mudah-mudahan masuk. Sebab kita duduk dalam majlis yang sama. Ya, macam orang kahwin kan, ya. Dulu kan zaman pandemik, ya. Pengantin lelaki duduk di Pulau Pinang, pengantin perempuan duduk di Johor Bahru. Ya, dan di hadapan pengantin perempuan tu, ya, atau di hadapan pengantin lelaki tu ada tok kadi dia, kita kata. Ya, boleh tak pengantin perempuan, pengantin lelaki tidak berada di tempat yang sama? Ya, memang, tetapi dia berada dalam majlis yang sama melalui online. Boleh tak tuan-tuan? Boleh, tak ada masalah. Ya, kerana zaman Nabi pernah berlaku walaupun bukan secara online, ya, tetapi macam tadilah, ya, perkahwinan jarak jauh. Nabi duduk di Madinah, ya. Bakal isteri Nabi itu Ummu Habibah ataupun Ramlah duduk di Eritrea. Eritrea tu Afrika tuan-tuan. Nabi duduk di Madinah, Asia, dua benua. Perkahwinan, ya, dua benua tuan-tuan. Maknanya intercontinental marriage. Ya, kalau kita boleh sebutlah, ya. Tu bahasa ustaz lah, intercontinental marriage. Jadi sah tak tuan-tuan? Sah. Ya, sebab apa? Ya, sebab memang dibenarkan walaupun kedua-dua pasangan lelaki perempuan tidak berada dalam majlis yang sama. Tak ada masalah tuan-tuan. Zaman ni lagilah, ya, ada teknologi, ya. Kita ada gadget, ya, kita ada alat telekomunikasi yang canggih. Tuan-tuan boleh tengok muka ustaz, ustaz boleh tengok muka tuan-tuan dengan syarat tuan-tuan on video lah, ya. Kalau tuan-tuan tak on video macam mana ustaz nak tengok? Ya, tuan-tuan boleh letak je nama-nama kan. Ya, nama-nama samaran boleh je tuan-tuan, ya. Jadi dah tentulah apa kita panggil Papa Zizi bukan nama sebenar kan, ya. Nama sebenarnya orang lain kan, ya. Macam itulah maksud dia. So dalam konteks tadi tuan-tuan ada banyak benda yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya zaman kita moden ni, ya. Jadi kemudian apa lagi tuan-tuan, ya? Duduk dalam satu majlis ilmu, ya, membaca kitab Allah, mempelajari makna-maknanya, melainkan, ya, Allah akan turunkan rahmat. Ya, Allah akan turunkan rahmat, ya, Allah akan bagikan ketenangan, sakinah dalam hati mereka, ya, dan malaikat mendoakan dia dan namanya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ahlus sama, kepada ahli langit. Allah sebut satu-satu nama kita tuan-tuan. Ya, Allah sebut nama kita, ya, satu-satu, dan Allah berbangga kerana hamba-Nya di muka bumi, ya, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga Allah berbangga kepada ahli langit. Ahli langit memang ahli yang taat pada Allah. Para malaikat, ya, Allah sebut nama kita tuan-tuan. Ya, tak tahu berapa banyak kali Allah dah sebut. Mudah-mudahan tuan-tuan kita termasuk dalam golongan tersebut. Amin. Ya, tu cerita ni. Okey, ya. So ustaz nak bagi beberapa perkara, terutamanya dalam bidang perubatan ni tuan-tuan. Perubatan Islam ni lah, ya. Ada banyak benda yang Nabi tak sebut secara langsung, tetapi ini amalan, ya, sebahagian para ulama, ya, dan juga pengamal perubatan Islam, ya, yang tengok ayat Quran dan mereka ambil manfaat daripada itu. Antara perkara yang berkaitan dengan sakit ni tuan-tuan, ya, terutamanya
kanser dan sebagainya, ya, antara surah yang paling popular adalah surah apa tuan-tuan? Surah Al-Fil. Suratul Fil tuan-tuan. Tuan-tuan boleh, kalau tuan-tuan Google, tuan-tuan akan jumpa, ya, khasiat surah Al-Fil. Ni bukan daripada Nabi tuan-tuan, tapi amalan daripada petua. Ya, banyak orang yang alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Ya, jadi biasa dia akan baca apa, ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sebab apa dia baca surah ni tuan-tuan? Sebab dalam surah ni ada cerita Allah menggagalkan, ya, perancangan jahat yang dibuat oleh Abrahah yang datang dengan 60,000 tentera. Ya, Mekah tak ada apa-apa protection tuan-tuan. Mekah tak bersedia untuk menerima tentera. Ya, seperti mana Allah memusnahkan tentera jahat tadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah memusnahkan juga, ya, sel-sel, ya, apa semualah yang berkaitan dengan apa yang ada dalam tubuh kita ni, mudah-mudahan, ya, yang sel jahat lah kita kata, ya, yang menyusahkan kita ataupun yang memberatkan hidup kita, mudah-mudahan Allah ringankan, macam tu tuan-tuan. Ya, tapi kalau tuan-tuan tanya dalam hadis ke dalam sirah sahabat ke ada, memang tak ada tuan-tuan. Tak ada pengalaman macam tu. Ya, tetapi dari segi amalan, pengamal perubatan, macam-macam tuan-tuan. Ada macam-macam, ya. Antaranya ialah surah tadilah. Ya, jadi Ustaz minta kita baca sekali je surah ni tuan-tuan. Sebab doa ni biasanya kita buat di hujung solat contoh, ya, ataupun di hujung sesuatu amalan. Kita belum habis lagi kelas kita. Ya, tapi sekadar kita baca surah, ya, Al-Fil, ya, baca sendiri-sendiri. Kemudian kita mula berdoa, mudah-mudahan, ya, Allah jadikan seperti mana Allah musnahkan tentera bergajah, begitu juga Allah bantu, ya, sahabat kita ataupun antara kita yang diuji oleh Allah dengan penyakit, ya, untuk disembuhkan juga, mudah-mudahan. Auzubillah minasyaitonirrajim. Ya, sama-sama baca tuan-tuan, ya. Auzubillah minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihi jahratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Tapi tuan-tuan, ya, nanti ada orang tanya pula, ya, tuan-tuan jadi pelik pula. Dia kata tak pernah Nabi buat, kita pun tak kata Nabi buat. Tak ada pula Sayyidina Umar buat, kita pun tak pernah kata Sayyidina Umar buat. Cuma ini amalan, ya, orang yang, ya, Ustaz ada kenalan tuan-tuan, ya, yang dia ni 27 tahun, ya, telah kita panggil, ya, buat rawatan lah, ya, secara langsung atau tidak langsung kepada orang yang ada masalah barah ataupun kanser tuan-tuan, ya. Sebahagian daripada mereka yang dirawatnya alhamdulillah sembuh tuan-tuan. Dan antara ramuan yang diguna adalah tadilah, ya. Cuma kalau Ustaz boleh sebut ni petua, ya, memang dibaca 21 kali tuan-tuan. Ya, setiap kali lepas solat. Maknanya setelah habis zikir semua. Lepas habis subhanallah, ayat alhamdulillah, Allahu akbar, lepas qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayatul kursi, dah habis semua, dah selesai dah tuan-tuan. Ya, ditambah dengan surah Al-Fil 21 kali tuan-tuan. Dan dia buat selama 21 hari biasanya tuan-tuan. Tuan-tuan tahulah rawatan ni bukan sekejap kita baca 2 kali 3 kali sembuh, dia bukan macam tu, ya. Jadi, ya, itu yang, tapi dia bukan daripada hadis Nabi tuan-tuan, ya. Nanti tuan-tuan salah anggap pula. Ya, ini daripada petua tuan-tuan. Ya, alhamdulillah sebahagian daripada yang dirawatnya alhamdulillah sembuh. Ya, mudah-mudahan. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah alladzi la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah, kami berada dalam majlis ilmu, kami berada dalam majlis yang penuh barakah, ya Allah. Kami memohon kepadamu, ya Allah, supaya kami semua dirahmati olehmu. Ya, mudah-mudahan majlis kami dapat diteruskan dengan baik dan dapat diberi kekuatan kepada kami untuk terus menerus dalam majlis ini pada setiap minggu seperti mana yang kami sedia lakukan, ya Allah. Mudah-mudahan kami termasuk golongan yang disebut namanya satu persatu di sisimu, ya Allah, di sisi ahlus sama'. Mudah-mudahan, ya Allah. Allahumma ya Allah, kami hamba-Mu yang dhaif, kami adalah hamba-Mu yang lemah, ya Allah. Tidak ada tempat untuk kami bergantung, mengadu hal, ya, untuk kami meminta, melainkan kepada-Mu, ya Allah. Tidak ada tempat untuk kami meminta ampun dari segala dosa kami, melainkan kepada-Mu saja, ya Allah. Ya Allah, seperti mana Nabi Adam, seperti mana isterinya Sayyidatina Hawa, ya, memohon kepada-Mu dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami juga memohon, ya Allah, atas segala dosa kesalahan kami, kalau Engkau tidak mengampunkan dan tidak memaafkan kami, tidak merahmati kami, ya Allah, kami bimbang kami akan termasuk dalam golongan orang yang rugi.
Allahumma ya Allah, sebahagian daripada kami diuji dengan penyakit, diuji dengan sedikit ujian daripada-Mu ya Allah, yang sudah tentu menyebabkan sedikit sebanyak tergendala urusan hidup kami ya Allah. Ya, kerana kami disibukkan ya dengan proses rawatan, dengan pengubatan dan seumpamanya ya Allah. Apalah kiranya Kau berikan kemudahan untuk rawatan kami ya Allah. Ya, Kau berikan kemudahan untuk kami disembuhkan daripada penyakit ni ya Allah. Tidak ada penyakit yang tidak ada ubat ya, melainkan Kau tetapkan ubatnya. Cuma sebagai manusia kami tidak tahu rawatan yang terbaik itu apa ya Allah. Ya, cuma kami memohon mengikut pada kaedah saintifik ataupun kaedah spiritual rohani melalui ayat-ayat Quran, melalui hadis-hadis Nabi, amalan-amalan tertentu. Mudah-mudahan apa yang kami usahakan ni ya, sama ada secara moden ataupun secara tradisional, semuanya ke arah untuk menyembuhkan penyakit kami ya Allah. Allahumma ya Allah, tidak ada tempat sekali lagi untuk kami mengadu melainkan padamu. Tidak ada tempat untuk kami mohon ampun melainkan kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa semua kami yang hadir dalam majlis ini ataupun kawan-kawan kami yang mungkin tak sempat untuk hadir pada malam ni. Ampunkanlah ya Allah dosa kedua ibu bapa kami. Ya, tanpa mereka tidak adalah kami di atas muka bumi ni ya Allah. Mereka lah yang selama ini telah bersusah payah membesarkan kami. Kami sebahagian sempat untuk beramal ataupun untuk berbakti pada mereka ya Allah. Tapi sebahagian mereka juga sudah meninggalkan kami dan sudah tentu kami sudah kehilangan salah satu tempat untuk memohon ya, berdoa dan sebagainya kerana telah kehilangan mereka ya Allah. Jadikanlah ya mereka juga diampuni dosa, diletakkan di tempat yang terbaik ya Allah. Begitu juga kepada orang-orang tua kami ya, kepada datuk nenek kami, yang dengan mereka lah ya, doa-doa mereka lah kami berjaya pada waktu ini ya Allah. Begitu juga kami mohon supaya diampunkan dosa pasangan hidup kami, anak-anak kami ya Allah, cucu-cucu kami, semua yang berkait dengan kami. Begitu juga jiran-jiran kami dan seluruh ya, mereka yang duduk di kawasan penempatan kami dan juga secara umum rakyat Malaysia dan semua orang beriman dalam dunia ini ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allahumma rabban nas muzhibal ba'si ishfi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas muzhibal ba'si ishfi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, Engkaulah yang memberi sembuh. Tidak ada yang boleh memberi sembuh melainkan Engkau ya Allah. Tidak ada tempat, sekali lagi kami memberitahu ya Allah, tidak ada tempat untuk kami memohon melainkan padamu. Apa yang Kau uji ini adalah ujian yang sudah tentu Engkau tahu kami mampu melaluinya ya Allah. Oleh kerana itu kami memohon supaya dipermudahkan. Allahumma yassir umurana wala tu'assir alaina. Allahumma ya Allah, permudahkanlah urusan apa saja yang berkaitan dengan rawatan, dengan perubatan, dengan apa saja ya Allah. Berilah kami semangat, kekuatan, motivasi yang tinggi untuk melalui ujian ini. Dan sudah tentu ujian ini tidak lain tidak bukan ya, sudah tentu tujuannya adalah untuk mengampuni dosa kami ya Allah. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk mengangkat darjat kami di sisi-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma shfi mardana warham mautana ya Allah. Berilah kesembuhan kepada orang yang sakit di kalangan kami. Allahumma shfi mardana. Allahumma shfi mardana warham mautana, dan rahmatilah mereka yang telah meninggalkan kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tuan-tuan ya. Jadi kita selesai ya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya kita ucap ya bagi apa? Kelas tak habis lagi tuan-tuan ya. Jangan tuan-tuan tinggalkan pula ya. Ni nak bagi laluan pada jamaah yang lepas 10 malam ya dah terpaksa mengundur diri. Tak ada masalah tuan-tuan. Okey je ya. Ustaz minta maaf Ustaz lambat sikit hari ni. Sebab apa ni, hari ni kurang sihat sikit tuan-tuan. Lutut kurang sihat. Ya. Jadi mudah-mudahan Ustaz pun dia bagi kesembuhan. Kita ada baca 1-2 hadis lagi mudah-mudahan tuan-tuan ya. Jadi hadis yang kita nak baca ni daripada kitab yang sama. Daripada kitab Bulughul Maram ya. Tuan-tuan boleh tengok berapa hadis lain ya yang boleh kita jadikan sebagai pegangan tuan-tuan. Ya, tuan-tuan boleh tengok dalam berapa tu ayat yang mana ya. Kejap ya. Tuan-tuan boleh tengok lagi pada muka surat 908. Sebelah dia je tuan-tuan. Tadi 910 sebelah dia ya. 908. Mari kita sama-sama tengok tuan-tuan. Ini pun doa yang power tuan-tuan ya. Dan doa ni biasanya doa yang Nabi minta bersendirian.
Tapi nak minta ramai boleh, ya. Tetapi biasanya Nabi minta bersendirian. Tuan-tuan jumpa ya hadis 1585 muka surat 908. Auzubillah minasyaitonirrajim. Hadis daripada Abdullah ibnu Umar. Ya, hadis daripada Abdullah ibnu Umar. Ya, Abdullah bin Umar maknanya anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ya, ingat tadi kan yang Haji Hasan jawab tadi, yang cuba puasa wisal. Kerana Abdullah ibnu Umar adik ipar Rasulullah. Kerana kakaknya, ya, siapa kakaknya? Kakaknya adalah Hafsah binti Umar. Beliau adalah salah seorang daripada isteri Nabi, ya. Dia isteri yang keempat. Ya, Khadijah yang pertama, kedua Saudah binti Zam'ah, ketiga Aisyah binti Abi Bakrin As-Siddiq, yang keempat Hafsah binti Umar. Ya, jadi Hafsah isteri Nabi yang keempat, adik dia Abdullah bin Umar, ya, yang cuba puasa wisal tadi yang Nabi tegur. Dia riwayatkan hadis ni. Apa dia kata tuan-tuan? Dia kata, ya qala, dia kata lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada. Ya, lam yakun ni maknanya Nabi tidak pernah, tuan-tuan, kalau boleh terjemahkan. Nabi tidak pernah yada, Nabi tidak pernah meninggalkan ya haulail kalimat, kalimat-kalimat yang penting ini tuan-tuan, hina yumsi, ya, pada waktu petang, ya, petang, bila kita sebut petang dia termasuk maghrib tuan-tuan, ya. Tuan-tuan jangan kata bila petang tu tenggelam matahari maka habis waktu dah, tak. Ya, macam tadi kita baca ya beberapa doa yang boleh kita baca tadi, ya. Biasa disebut doa petang, ya, sebab dalam bahasa Arab ya dipanggil udaiyatil masa, ya, udaiyah, ya. Udaiyah tu maknanya doa-doa ataupun azkarul masa. Bila disebut masa tu dia bukan petang lepas asar saja, termasuk maghrib tuan-tuan. Ya, sebab tu sebahagian yang kita baca tu ya boleh baca petang dan boleh baca maghrib. Sebahagiannya afdal baca lepas maghrib. Ya, macam amanah Rasul kita kata, ya, amanah Rasul, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tu yang afdal lepas maghrib. Ya, kita baca qul huwallahu 3 kali lepas maghrib. Ya, kalau lepas asar baca sekali je. Ya, kemudian baca apa lagi kita kata, ya, doa-doa yang maksur, ya, zikir-zikir yang maksur itu kita boleh baca pada waktu maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lepas maghrib boleh baca. Lepas asar tak salah, lepas maghrib afdal. Ya, begitu juga auzubi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Memang sebahagian besar tu selepas daripada ya maghrib. Maknanya maghrib tu masih zikir petang lagi. Jadi kalimah-kalimah yang dibaca tu hina yumsi pada waktu petang, wahina dan pada waktu yusbih pada waktu subuh. Ya, mana selepas daripada solat subuh. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya, ni pun ada beberapa wording dia tuan-tuan. Ya, di sini ya Allahumma ya Allah inni as'aluka, sama macam tadi juga. Tadi Allahumma inni as'aluka ya bi anni asyhadu annaka antallah. Ya Allah, aku mohon kepadamu. Ya, aku bersaksi bahawasanya tiada ilah yang berhak disembah melainkan Kau. Ini ada lain sikit tuan-tuan. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu al-afiyah. Al-afiyah maknanya afiyah, kesejahteraan, keselamatan. Fi dini, pada duniaku ya Allah, pada urusan duniaku, semua urusan dunia. Ya, wa dunyaya, ya, fi dini, maaf, pada agamaku. Wa dunyaya, pada duniaku. Wa ahli, pada keluargaku. Wa mali, pada hartaku, tuan-tuan. Mana dia cover dah semua. Ya, urusan agama pun termasuk, urusan dunia. Urusan dunia tu termasuk urusan perubatan, urusan pelajaran, urusan ya, wa ahli dan keluarga. Ya, anak pinak kita, ya, mak ayah kita. Wa mali dan juga harta. Ya, mudah-mudahan kalau ada harta kita pada orang lain yang dipegang oleh orang lain. Ya, contoh ya payment dia tak bayar lagi. Ataupun ya ada barang-barang kita yang digunakan oleh orang-orang tertentu yang dijanji nak pulangkan tapi sampai sekarang tak pulangkan lagi, termasuk tuan-tuan. Ya, Allahumma astur aurati. Ni yang bagus ni tuan-tuan. Allahumma wahai Allah ustur aurati. Kalau sambung Allahumma astur. Allahumma astur kalau sambung. Ya, Allahumma astur. Tapi kalau Allahumma ustur aurati. Ya Allah, tutuplah ya, tutuplah aurat aku, tutuplah perkara yang terbuka. Maknanya jangan sampai ya aurat aku terbuka. Aurat ni bukan pakaian saja tuan-tuan, ya, apa saja yang berkait dengan maruah kita. Jangan sampai ya kita punya kejahatan, kesalahan dulu-dulu tu terbongkar, janganlah tuan-tuan. Kalau terbongkar tu susah kita tuan-tuan, ya. Ustaz pun boleh bercakap sebab benda-benda yang tak elok tentang kita Allah tutup aib kita. Tuan-tuan pun berani bercakap, ya. Orang-orang tertentu berani bercakap tu kerana aurat kita Allah tutup. Itu yang kita boleh berani ni tuan-tuan. Kalau tak, ya kita pun segan, malu. Ya. Kemudian apa lagi, ya?
setelah daripada kita minta Allah tutup aurat kita, wa amin rawati, dan minta supaya Allah amankan rasa takut kita. Rawati itu plural, semua jenis rasa takut. Ya, takut ya kepada benda jin syaitan, ya, takut apa sajalah, ya. Takut apa ni jiran ataupun manusia buat benda tak elok pada kita. Takut bila dalam perjalanan, takut pancit tayar kereta ke, ya, breakdown tengah-tengah jalan ke. Takut ya, takut keluarga kita dianiaya oleh orang. Takut ya kita punya apa? Maknanya ya, takut daripada banjir melanda, ya, takut daripada, cuba tuan-tuan bayang ya, orang yang duduk tepi sungai contoh. Ya, orang yang duduk tepi sungai, tepi pantai kan, ya, sudah tentu setiap kali apa ni angin ribut, setiap kali hujan lebat, ya, mereka akan rasa bimbang. Kita mungkin tak, sebab kita duduk di tempat yang tinggi. Ya. Jadi mungkin tuan-tuan yang duduk di Bukit Jelutong tak bimbang sangat, ya. Tetapi yang duduk di TTDI Jaya contoh macam mana? Ya. Jadi kawasan yang kita kata rawan banjir contoh, ya, tempat-tempat yang rendah, ya. Maknanya mereka ada rasa takut, itu termasuk juga. Ya, wa amin rawati. Wahfazni, dan jagalah aku wahai Allah, min baini yadayya, daripada depan. Kalau ada apa-apa benda yang datang daripada depan, kita minta Allah jaga kita. Wa min khalfi, dan kalau ada benda-benda mudarat daripada belakang pun sama. Mana kalau sakit kita berada di depan, termasuk tuan-tuan. Sakit duduk di belakang, ya. Kemudian wa an yamini, kalau datang apa-apa mudarat daripada sebelah kanan kita. Wa an shimali, ya, apa-apa mudarat datang daripada sebelah kiri. Wa min fauqi, daripada sebelah atas. Wa a'udzu bi azamatika, dan aku minta lindung kepadamu ya Allah dengan azamatika, dengan keagunganmu wahai Allah. Ya, an urtala min tahti, ya, daripada aku ditimpa bahaya daripada sebelah bawah pula. Maknanya semua area tuan-tuan, ya, semua angle, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Ya, atas ni macam tadilah, ya. Takut kena hujan batu contoh. Ya, takut kena benda-benda, ya, kita parking kereta, apa kita panggil, dahan pokok jatuh ataupun pokok empap, satu juga termasuk. Ya, kemudian gempa bumi, ya. Apa kita panggil, ya, tanah jerlus, apa sajalah tuan-tuan, ya, yang berada di sekitar kita, ya. Semua tu kita minta Allah jaga kita mudah-mudahan. Ya. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, ya, dan juga Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Hakim. Ya, jadi maknanya boleh pakai tuan-tuan, ya. Imam Nasa'i dan Ibnu Majah dinyatakan sahih, ya, maksudnya Nabi memohon kepada Allah perlindungan dan segala sesuatu yang tidak baik, ya, dari segala arah yang tidak diketahui bahayanya oleh baginda. Ya, memanglah kita tak tahu tuan-tuan. Ya, kita nak pergi satu tempat, ya, kadang-kadang kita tak nampak pula no entry. Rupanya dah ada orang cabut no entry tu, kita pun masuk. Tengok depan tu ada tanah jelus ke, ada lubang dan sebagainya. Kita minta Allah jaga tuan-tuan. Ya, walaupun ada lubang tapi selamat, tak ada apa tuan-tuan. Jadi orang pun tanya, dia kata, "Ustaz lalu mana?" Kita lalu jalan belakang. Lalu jalan belakang, banyak lubang Ustaz. Ramai orang dah kena. Kita kata, tak ada pula. Alhamdulillah selamat. Kita kata, jadi maknanya yang menyelamatkan kita tu Allah lah tuan-tuan. Sebab kita tak tahu. Even Nabi pun tak tahu. Ya, tetapi Allah selamatkan lagi. Jadi selalu memohon perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan doa seperti tersebut dalam hadis ini, dia termasuk sunnah yang biasa Nabi amalkan. Ya, terutamanya wording dia duduk kat depan tadi tuan-tuan. Ya, yang mana tadi? Yang pertama, lam yakun yada, Nabi tidak pernah meninggalkan. Maknanya hampir Nabi tak pernah meninggalkan. Ya, apa dia? 4 kalimat ataupun kalimat-kalimat tadi. Hina yumsi, pada waktu petang termasuk maghrib, wa hina yusbih, dan pada waktu subuh. Maknanya selepas daripada solat subuh Nabi baca. Paling kurang baca sekali tuan-tuan, ya. Cuma sebahagian daripada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi suka membaca mengulang 3 kali. Sebab tu qul huwallahu 3 kali. Ya, baca bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali lepas subuh, 3 kali lepas maghrib. A'udzu bikalimatillahi tammah, sama 3 kali juga. Ya, doa-doa yang kebanyakan, ya, doa Nabi ulang. Ya, jadi Nabi ulang doa. Ya, tapi yang tadi yang apa kita panggil, ya, yang Ajah kita tanya tadi, ya, dalam solat ulang 3 kali qul Allah tak pernah dengar pula tuan-tuan, walaupun jadi amalan biasalah. Ya, terutamanya dalam bulan Ramadan kan. Ya, biasanya imam bila duduk dalam solat witir, ya, mereka baca Fatihah, kemudian baca apa kita panggil, ya, baca qul ya ayyuhal kafirun, kemudian bila apa kita panggil, ya, bila apa ni surah yang terakhir, ya, ada yang baca qul huwallahu 3 kali.
Ya, ada yang baca tak, ada yang baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Macam-macam orang buat tuan-tuan. Dia tidaklah salah. Dia tidak membatalkan solat, tapi Nabi tak tunjuk macam tu. Jadi yang lebih selamat dan lebih utama, afdal maksudnya, ialah buat saja macam yang Nabi suruh. Kecuali ada keperluan yang berbeza. Contoh macam Ustaz sebut, Sayyidina Osman tadi. Zaman Nabi, azan sekali saja. Khatib dah naik atas mimbar, baru azan. Zaman Abu Bakar, zaman Umar sama. Zaman Sayyidina Osman melihat keadaan yang sudah lalai di kalangan umat manusia. Ya, tak boleh tuan-tuan. Orang duk meniaga kat pasar lagi. Ya, jadi oleh kerana itu Osman ya minta supaya ada muazzin yang diberi upah untuk azan di pasar-pasar. Ya, sebab dulu tak ada apa kita panggil ya, tak ada sound system ya macam sekarang tuan-tuan. Tak ada PA system, tak ada. Ya, azan di masjid boleh dengar tempat lain. Tapi dulu tak ada ya. Jadi muazzin diperintah untuk azan di kawasan pasar. Zaman Nabi tak buat. Ya, tapi zaman Osman buat sebab Osman melihat ada keperluan. Ya, kerana manusia sudah lalai, tidak sama macam zaman Nabi lagi. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Yang berlaku ialah azan dikumandangkan. Tetapi belum masuk waktu. Ya, tuan-tuan jangan salah. Sebab tu bila kita pergi Mekah tuan-tuan, kita pergi Mekah ni waktu haji atau waktu umrah, ya, kita pergi solat Jumaat. Ya, kita tahu solat Zuhur masuk pukul 12.30 contoh. Zuhur 12.30 ya, ataupun 12.20. Tiba-tiba ya kita tengok pukul 12 dah azan dah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita kata dah masuk waktu ke? Belum masuk waktu. Ya, sebenarnya memang belum masuk waktu. Sebab zaman Sayyidina Osman dikumandangkan azan itu bukan untuk mengatakan waktu dah masuk, bukan. Tapi untuk ya bagi tahu kepada para peniaga supaya bungkus barang-barang tu. Ya, maknanya kena stop niaga. Cukup. Ya, kena tutup dulu. Ya, kena tawakuf dulu tuan-tuan. Ya. Jadi mereka ada peluang untuk ambil wuduk, ya, berjalan pergi ke masjid. Jadi bila sampai di masjid, ya, tahiyatul masjid dah siap dah, mereka pun tunggu. Tunggu apa? Tunggu azan, ya. Yang kedua. Azan kedua tu ialah azan pertama zaman Nabi. Sebab zaman Nabi sekali je azan ketika khatib naik atas mimbar. Ya, zaman sekarang sejak zaman Sayyidina Osman 2 kali. Jadi siapa yang betul? Ya, sebenarnya dua-dua betul. Nak ikut Nabi ke ikut Osman? Ikut Nabi memang dibenarkan, of course yang terbaik, tetapi kerana ada keperluan zaman. Ya, sebab itu ya Osman punya ijtihad tidak dibantah oleh para sahabat. Ya, sahabat-sahabat besar zaman Sayyidina Osman masih ramai lagi, masih ada Sayyidina Ali, ya, masih ada tokoh-tokoh hebat lagi, ya. Jabir bin Abdullah, ada Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik, ya, Aisyah, tu semua zaman-zaman ya kita kata para sahabat besar, Abu Hurairah masih ada lagi. Jadi kalaulah perbuatan khalifah Sayyidina Osman itu salah, sudah tentulah ada yang akan membantah, ya, ada yang akan mengemukakan kritikan, tapi tak ada berlaku tuan-tuan. Ya, jadi itu menunjukkan bahawasanya perkara itu termasuk perkara yang disunnahkan. Kerana dalam hadis yang sahih Nabi sebut, riwayat Imam At-Tirmizi, ya, kamu kena ikut sunnah aku. Alaikum bisunnati, kata Nabi. Nabi tak berhenti kat situ. Nabi sambung. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdin min ba'di. Ya, hendaklah kamu berpegang dengan sunnah aku, kebiasaan aku. Tadilah, sunnah tadi 3 lah. Ada yang perkataan, ada perbuatan dan ada takrir Nabi. Ya, dan hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnah ya al-khulafa' rasyidin. Khulafa' rasyidin ada 5. Ada 5 tuan-tuan, biasa 4 kan? Sebenarnya 5, ya. Abu Bakar. Kalau Nabi tak buat, Abu Bakar buat, boleh. Kalau Nabi tak buat, Umar buat, boleh. Kalau Abu Bakar tak buat, ya, Umar tak buat, Osman buat pun boleh. Kalau dibuat oleh Sayyidina Ali, termasuk juga Sayyidina Hasan. Kerana Hasan juga dianggap sebagai khulafa' rasyidin yang kelima. Ya, kerana dia memerintah selama 6 bulan sehinggalah dia meletakkan jawatan dan menyerahkan tampuk pemerintahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, jadi maknanya tuan-tuan, dia bukan simpul kita kata kalau Nabi tak buat, tengok dulu. Ya, Osman buat kerana ada keperluan. Ya, Ali buat kerana ada keperluan. Sebab itu ketika zaman ya Osman anjurkan para sahabat buat haji ifrad, semua buat haji ifrad. Semua buat ifrad, ya. Tiba-tiba Ali buat tamattu'. Ya, zaman Sayyidina Osman ni. Ali dengan Osman mereka biras. Sebab isteri Osman dengan isteri isteri Osman tu adalah kakak kepada Fatimah. Fatimah isteri Ali. Jadi apa tuan-tuan? Ya, kita kata mereka ni sangat rapatlah. Dua-dua sahabat dijanji syurga. Ya, dua-dua mereka adalah menantu Nabi. Ya, malah Osman 2 anak Nabi dia kahwin. Ya, Ali dia kahwin dengan Fatimah saja. Maknanya nak bagi tahu bahawasanya dua-dua hebat.
Dua-dua dijamin syurga. Ya. Tetapi dua-dua kena bunuh, tuan-tuan. Osman pun kena bunuh oleh pemberontak. Ali pun dibunuh oleh Khawarij. Golongan pemberontak juga. Ya. Yang menyangka mereka berada pada jalan kebenaran. Mereka tersilap dalam mengeluarkan ijtihad, tuan-tuan. Salah. Ya. Walaupun mereka ni hafal Quran. Ya. Mereka ni orang yang sangat banyak sembahyang malam, puasa sunat. Tetapi mereka salah dalam memahami agama, tuan-tuan. Ya. Ijtihad mereka salah. Ya. Ini berlaku daripada zaman dulu, tuan-tuan. Ya. Jadi balik pada cerita tadi, kita nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu bahawasanya Osman suruh buat ifrat. Ali buat tamatuk. Bila Ali buat tamatuk, maka ada orang datang report pada Osman. Sebab Osman khalifah. Ya, ya apa ni? Apa kita panggil Amirul Mukminin, ya, Ali, ya, tak ikut cakap khalifah, dia buat tamatuk. Maka Osman bila dia dengar laporan, dia panggil Ali. Ya, bukan susah sangat, Ali tu birah dia. Ya, maka dia pun tanya, betul tak? Ya, Ali kata betul. Sebab apa kau tak ikut cakap khalifah? Kerana Nabi pun tak pernah halang orang buat tamatuk ke Qiran. Nabi pun tak buat ifrat. Yang buat ifrat tu Aisyah. Ya, yang mana satu bagus? Aisyah buat ke Nabi buat? Dah tentulah semua tu betul. Tetapi Nabi kerana keterbatasan waktu, sebab Nabi ni pemimpin negara, maka Nabi buat Qiran. Aisyah buat ifrat. Sayyidina Ali buat tamatuk. Ya, ataupun sahabat-sahabat lain buat tamatuk majoritinya. Jadi kata Sayyidina Ali, takkan Osman nak halang orang buat haji tamatuk yang Nabi pun tak pernah larang. Jadi macam mana, tuan-tuan? Ya, jadi Osman menyedari, ya, di situ dia tersilap. Ya, Ali yang betul, tuan-tuan. Ya, dan apa ni, berlapang dada menerima perbezaan pendapat tu biasa, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, ya, dalam bab yang berkaitan dengan agama ni, semakin kita belajar, sebenarnya semakin kita terbuka. Ya, kalau makin kita belajar, kita jadi lagi ketat, maknanya ada something wrong, tuan-tuan. Ada something wrong somewhere. Ya, sebab tu agama ni mengajar kita untuk lebih terbuka, tuan-tuan. Tapi jangan liberal sangat sampai semua boleh, tak boleh lah. Ya, jadi ada sebab-sebab tertentu, ya, yang kadang-kadang membezakan hukum disebabkan macam tadilah, ya, zaman Sayyidina Osman. Dia tengok, ya. Sebab tu, ya, kata para ulama, kalaulah Osman hidup zaman kita, tengok orang masih lagi makan cendol, makan rojak, ya, ketika apa ni khutbah dibuat, tuan-tuan, ya. Osman akan suruh tak tahu berapa kali apa ni azan, tuan-tuan, ya, supaya manusia ni sedar bahawasanya, ya, masa untuk makan-makan tu nanti dulu, tangguh dulu. Ya, melainkan orang yang kalau tak makan mati, itu lain cerita, tuan-tuan. Ya, jadi maknanya sekadar alas perut, bukan untuk bergembira, berseronok-seronok, ya, dan berbuat-buat, berborak-borak, berbual-bual sedangkan khatib sedang berkhutbah, tak kena. Ya, sebab tu khatib biasanya dia akan bagi peringatan sebelum dia baca khutbah. Ya, kalau ada peniaga-peniaga di luar yang masih belum menghentikan perniagaan, tolong hentikan. Mana-mana yang masih makan, tolong berhenti. Bungkus, ya, nanti makan balik lepas pada solat. Sampai peringkat begitu, tuan-tuan. Ya, itu satu benda yang baik. Kerana dia mengingatkan manusia supaya tidak melakukan benda salah ketika khatib sedang berkhutbah. Khatib sedang khutbah, kita kena duduk dalam masjid dah. Ya, itu cerita dia. Okey, tuan-tuan, ya. Itu yang boleh Ustaz kongsi pada malam ni. Kalau ada apa-apa soalan, silakan. Ya, kalau tuan-tuan ada soalan, silakan. Ada apa? Kak Mariatun ada apa? Silakan. Ya. Datuk Osman. Ada, Ustaz. Orang lain silakan. Ya. Datin Lin ada apa, Datin Lin? Ya, Datuk Osman. Ya, Ustaz, terima kasih. Okey, ya. Orang lain silakan. Ustaz. Ya. Ustaz. Saja just nak tanya in general. Ni yang tadi tu yang apa tu? Yang hadis 1585 ni. Status hadis dia adalah sahih kan, Ustaz, kan? Ya. Tapi dia di perawi dia Nasai dan Ibnu Majah kan, Ustaz. Maknanya any hadis sahih boleh diriwayatkan daripada Nasai atau Ibnu Majah, tak semestinya daripada Bukhari atau Muslim kan, Ustaz, kan? Ya, betul. Ya, baik. Jazakallahu khairan. Wa antum jazakumullah khairan. Cuma macam tadilah, ya. Tuan-tuan nanti, ya, Ustaz tak pasti dalam buku munajat Ustaz Abdullah Yassin ada ke tak, tapi kalau tuan-tuan tengok dalam kitab lain nanti, dia ada wording yang beza sikit. Ada yang wording dia Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ada juga. Ada Allahumma inni as'alukal afwa saja pun ada. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sebab doa-doa macam ni, tuan-tuan, Nabi biasa mempelbagaikan. Jadi kalau ada lafaz yang datang daripada Al-Bukhari Muslim, of course yang itu ranking paling tinggi lah. Ya, Nabi sebut, Nabi cakap, Nabi doa, yang riwayat Al-Bukhari Muslim, itu ranking lagi tinggi. Ya, tetapi kalau Bukhari Muslim tak riwayatkan, ya, ada Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah meriwayatkan, juga boleh diterima kerana
mereka juga meriwayatkan hadis yang sahih. Cuma dalam kitab-kitab Imam Nasa'i dengan Ibnu Majah ni, nanti akan ada ulama lain yang review balik macam ni contoh. Ya, Nasa'i dan Ibnu Majah dah kata okey dah, ya. Kemudian datang pula Imam Al-Hakim, datang Ibnu Hibban, datang apa kita panggil, ya, tokoh-tokoh ulama lain yang review hadis tu, tengok balik dia punya narrators dia dan confirm kan hadis ini adalah sahih. Tu lagi bagus lah tuan-tuan. So jangan bimbang lah, ya. Bila dah ada ulama lain yang kita panggil, yang endorse, yang kata hadis ni sahih, itu lagi bagus lah, ya. Okey, ada lain, silakan tuan-tuan, ada apa? Ya, ada apa tuan-tuan? Ustaz, nak tanya Ustaz. Ya, silakan. Okey, yang kita belajar selama ni sunat-sunat Jambi adalah contoh macam solat fardu, ya. Macam solat sunat Ustaz. Contoh saya baca dalam buku solat sunat, solat tahajud, dia ajar macam rakaat pertama lepas baca ayat Fatihah, dia kata baca ayat kursi 7 kali, lepas tu rakaat kedua lepas Fatihah baca ayat Al-Ikhlas 11 kali. Adakah ini sunnah je Ustaz? Setakat pengetahuan Ustaz, dia itu cadangan saja tuan-tuan, cadangan. Dia bila kita baca buku-buku panduan ni, ya, kadang-kadang panduan solat sunat, panduan haji umrah, ya, sebahagian-sebahagian tu tuan-tuan dia tak ada riwayat yang sahih. Maksudnya itu hanya cadangan saja bagi orang, sebab sometimes tuan-tuan orang ni sebab dia tak tahu nak baca apa. Jadi orang pun datang, dia kata nak baca ayat kursi, bacalah 11 kali. Nak baca qul Allah, baca 7 kali contoh, ya, ataupun 11 kali. Jadi dia bagi cadangan. Tapi daripada Nabi tak ada pula contoh macam tu. Ya, jadi tuan-tuan boleh baca satu ayat je, tak ada masalah. Lagi pula ayatul kursi tu panjang. Ya, dia panjang, ya, hampir 3/4 muka surat dalam Quran tu kita kata. Ya, cuma kalau qul Allah tadi macam tadilah, ya, boleh tak baca berlapis? Boleh. Ya, pernah berlaku berlapis tu pernah tuan-tuan. Tetapi biasanya Nabi baca satu surah saja. Ya, sebab itu Nabi solat malam ni, ya, kita tak mampu ikutlah. Nabi baca Al-Baqarah, Nabi baca Ali Imran, ya, tapi Nabi tak campur. Mana kalau baca satu surah tu aja. Macam subuh contoh kan. Ya, Nabi baca surah Sajadah, habiskan Sajadah. Nabi baca suratul Insan, tapi rakaat lain. Ya, kalau Nabi baca Al-Waqi'ah daripada ayat 1 sampai habis Nabi baca. Cuma kalau kita tengok imam-imam kita di Malaysia sekarang ada yang pecahkan dua. Contoh sebab suratul Waqi'ah tu 96 ayat. So dia pecah dua, ya. Dia baca 50 kemudian 46. Boleh tak? Ya, boleh. Tak ada masalah tuan-tuan. Maknanya rakaat pertama, kalau Nabi baca 96 ayat tu satu rakaat. Ya, satu rakaat tu. Ya, kemudian rakaat kedua baca surah lain. Tapi kalau imam kita sekarang, ya, sebab panjang sangat, ya, especially kalau hari-hari bukan hari cuti, maknanya hari orang bekerja, weekdays. Ya, katalah, ya, surah Al-Waqi'ah tu dia tidak terlalu panjang kan, ayat-ayatnya pendek-pendek. Tapi dia pecah dua. Rakaat pertama dia baca 50 ayat, rakaat kedua baca another 46 ayat untuk complete kan. Boleh tak? Dia tidak salah lah. Ya, dia tidak salah. Kerana as long as dia baca lebih daripada 3 ayat, okey dah. Ya, 3 ayat dia baca pun okey dah, ya. Kerana para ulama kata oleh kerana surah yang paling pendek dalam Quran 3 ayat. Ya, inna a'tainakal kausar fasholli lirabbikal wanhar inna syani'aka huwal abtar, kan 3 ayat. Jadi mana-mana surah yang kita nak baca, ya, kalau kita nak baca juga kita boleh baca, ya, boleh pilih 3 ayat, tak ada masalah. Ya, tapi kalau baca lebih lagi baguslah. Kalau baca satu surah terbaik tuan-tuan. Ya, tapi boleh tak kita ejah-ejah? Jawapannya boleh. Ya, tapi macam tadilah, ya. Bila kita ejah-ejah tu, kita jangan pula cakap ada orang tanya, apa ni Ustaz, pasal apa Ustaz baca, ya, Waqi'ah dalam 2 surah, dalam 2 rakaat. Dia kata Nabi buat. Jangan kata Nabi buat. Nabi buat satu surah, satu rakaat, satu surah. Ya, kita jangan sandarkan. Cuma kita kata sebab, ya, dalam konteks kita, ya, orang Malaysia ni kalau 96 ayat panjang boleh tahan tuan-tuan, lenguh kaki. Ya, jadi saya pecahkan 2, boleh tak? Tak ada jadi masalah. Cuma janganlah kata Nabi suruh. Ya, cuma kita kata kita ambil pendekatan pertengahan. Tetap nak baca suratul Waqi'ah macam Nabi, tetapi tak sanggup nak baca 96 ayat dalam satu surah, dalam satu rakaat. Jadi kita pecahkan 2. Salah tak? Tak salah. Tapi yang afdal, macam tadilah tuan-tuan, afdal masih baca satu surah, satu rakaat. Tapi beratlah. Ya, itu yang zaman Nabi dulu, ya, orang komplain sebab Muaz bin Jabal baca ayat panjang. Ya, Muaz baca ayat panjang. Ya, sedangkan orang nak pergi kebun. Ya, subuh tu orang nak pergi dah, nak cepat turun ke kebun macam kita di Malaysia kan.
Ya, jadi maknanya ada orang nak pergi kerja, ada orang nak hantar anak pergi sekolah, ya, especially kalau weekdays. Kalau weekend tak ada hal sangat pasal orang cuti. Jadi imam ni dia kena bijaksana dalam memilih surah apa nak baca. Sebab tu imam dia kena tengok makmum, siapa yang datang hari ni, ya. Tengok yang datang tu orang pakai tie, pakai tali leher, ya, orang pakai baju takin, mana orang nak pergi pejabat tu. Jangan baca surah panjang sangat, tapi janganlah pendek sangat pula. Ya, kita kata sedang-sedang. Ya, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Ya, ikut pada suasana dan situasi. Itulah ceritanya, tuan-tuan. Sebab itu Nabi membaca banyak surah pada rakaat yang berbeza-beza dan pada waktu yang berbeza-beza untuk memberikan flexibility kepada umat ni, tuan-tuan. Ya, yang tu kita kena faham. Sebab Nabi sangat fleksibel. Ya, tetapi macam tadilah, fleksibel Nabi tu ada limitation. Bukan maknanya apa-apa saja. Oh, tak. Ya, dia ada panduan. Ya, yang itu kita kena dapat melalui pengajian lah. Tengok kitab Riyadhus Shalihin, tengok dalam kitab sirah, tengok tafsir Quran, tengok Bulughul Maram. Memang, tuan-tuan, ilmu ni luas, tuan-tuan. Ya, dan apa ni, of course, ya, kita tak boleh dapat apa-apa ilmu ni overnight, tak boleh, tuan-tuan. Dia kena ambil masa. Ya, it will take some time, tuan-tuan. Itu tak ada pilihan lah. Okey, ya. Itu yang boleh Ustaz sampaikan, tuan-tuan, ya. Sampai situ saja. Kecuali tuan-tuan ada apa-apa soalan, silakan. Ada apa-apa nak tanya? Haji Mat Syah ada apa-apa? Tak ada, Ustaz. Terima kasih. Tak ada, ya. Sama-sama, tuan-tuan. Ada apa-apa? Haji Nazri ada apa? Okey. Tuan-tuan ada apa-apa? Ya, lagi. Kak Masyitah ada apa? Ya, Haji apa? Kak Mas, ya, malam ni tak dengar suara, ya. Tak ada? Kalau Ustaz, tak ada sekadar itulah. Ya, silakan. nak ucap terima kasih ke Ustaz atas doa Ustaz. Jazakallah. Wa antum jazakumullah khairan. Kami sama-sama juga mendoakan mudah-mudahan proses rawatan berjalan dengan baik. Allah bagi ketenangan dan kesabaran pada Kak Mai. Kita yang saudara-saudara se-Islam, se-akidah ni, ya, mampu untuk mendoakanlah, ya, kesejahteraan Kak Mai dan apa kita panggil kaum keluarga lah, ya. Memang mudah-mudahan boleh bagi support yang lebih kuat lah. Ya, memang kita memerlukan orang di sekitar kita untuk membantulah, pasti. Betul je lah, ya. Dan juga tuan-tuan dan perempuan lain, ya, sama-sama, insyaAllah, ya. So sekadar tu, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz cepat sembuh je Ustaz, ya. Ustaz pun sama, insyaAllah. sihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih. Ustaz. Sama-sama, ya. Terima kasih, Nazri. Sama-sama. Terima kasih Nazri. Mai, kita doa you cepat sembuh, Mai. Haji Nazri, terima kasih, ya. Ada lah, mati.